Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat pergi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan kita alhamdulillah sedang bahaskan berkenaan dengan kitabul janayat, ya. Nanti ada hudud, qisas dan seterusnya lah. Jadi dia termasuk sekali dalam perkara ni. Kita akan baca insya-Allah kemudian. Ini kita sedang tumpu berkenaan dengan jenayah pada tubuh badan, jenayah pada darah. Yang kita dah ambil itu berkenaan dengan qatlul amad, yang orang bunuh dengan sengaja. Qatlul khata', bunuh tak sengaja. Ini orang yang bunuh sengaja tu kita kata satu benda dia mestikan tuntut darah, boleh tuntut darah. Bahkan orang yang membunuh tadi boleh dibunuh. Adapun bunuh dengan tak sengaja, dia tidak akan dibunuh, tapi dia akan dikenakan diat yang ringan. Adapun bunuh yang dengan sengaja tadi, kalau keluarga tu dia tak nak darah, maka orang pembunuh tadi akan dikenakan diat yang berat. Ini bentuk diat tadi tu actually dalam bentuk yang 30 ekor unta yang umur 3 tahun masuk 4 tahun, 30 ekor umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta yang bunting. Itu kita dah bincangkan. Okay, sekarang ni insya-Allah kita akan sambung nanti. Sekarang ni berkenaan dengan qatlul amdul khata' atau shibil khata', shibil amad, shibhul amad. Hampir-hampir menyerupai sengaja, tapi tak sengaja. Okey, ataupun dikata amdul khata', sengaja yang tersilap. Okey, berkata pengarang kita hafizahullah rahimahullah, amdul khata'. Minggu lepas kita dah ambil dah khata', ini amdul khata'. Amdul khata' sengaja yang tersalah itu an yaqsida darbahu bima la yaqtulu ghaliban. Bahawa orang tu menunjukkan pukulan kepada seseorang tu bima la yaqtulu ghaliban, dengan apa yang biasanya tak mati. Biasanya tak mati, benda tu tak mati, tidak membawa kematian. Fayamut, lalu lelaki tu mati dengan sebab serangan yang dibuat. Fala qawada alaih, maka tiada qisas ke atas. Maksudnya dia tak qisas untuk dibunuh balik. Bal tajibu diyatun mughallazah, tapi bahkan wajib ke atas dia diat yang mughallazah, serupa seperti bentuk yang pertama, yang serupa dengan yang sengaja. Walaupun kita kata yang beza yang ini yang tak sengaja tu adalah bahawa diat dia ringan. Diat dia ringan. Yang ini tidak wajib dapat darah, tapi diat dia berat. Diat dia sama seperti bunuh dengan sengaja. Okey, kalau cuma jangan bunuh dengan sengaja tadi, pertama akan ditujukan harta dia, bukan harta dia punya keluarga atau waris. Yang ini mughallazah, ni kasar, berat ke atas keluarga dia sendiri, ya. Muajjalatun fi salasi sinin, dan ditangguhkan sehingga 3 tahun. Sama macam yang dalam bunuh dengan tak sengaja, ya. Jadi dia tengok dekat bawah. Rawah Ibnu Majah, kita baca sebenarnya benda ni. Rawah Ibnu Majah, kita mengenai Ibnu Majah, hadis nombor 2627. Wa Abu Daud hadis nombor 4547. Wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua, an Abdullah bin Amr, daripada Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala daripada Nabi SAW baginda bersabda, qatilul khata'i shibhil amad, qatilus sauti wal asa mi'ah. Ya, qatil mana orang yang dibunuh, al khata' shibhil amad, orang yang dibunuh dengan pembunuhan shibhul amad. Shibhul amad, qatilus sauti wal asa, dia adalah pembunuhan yang dengan saut, macam contoh macam semati ke, dia rotan ke, bentuk macam tu lah, bukan benda tajam. Kan biasanya kita ketuk-ketuk orang tu lah kayu kecil, baling dia kena mati. Macam tu lah, benda yang tak sengaja. Tapi kalau kata kayu beruti campak dekat kepala, matilah. Dia maksud dia benda yang macam tu. Mana pembunuhan yang silap itu separuh sengaja adalah pembunuhan dengan saut, dengan rotan, dengan tongkat, dia kata. Okey. Mana mi'atun, yang kena berat adalah 100. 100 ekor unta, minal ibil,
arba'una minha khalifatan fi butuniha auladuha. Dan 40 daripada unta yang yang dibayar kepada orang yang mati dibunuh dengan tak sengaja tadi adalah khalifah, mana unta yang dalam kandungan dia dan perut dia ada kandungan, ada anak-anak dia. Sebenarnya unta bunting dia, mana artinya dia sama seperti orang yang bunuh dengan sengaja punya diat. Maksud dia berat. Biasanya unta yang bunting tu mahal daripada unta tak bunting. So unta bunting ni mahal, jadi 40 ekor. So yang lain tu ada dia agihan yang 3/4, 4/5. Itu yang kita kata apa pembunuhan yang bila Nabi kata pembunuhan yang tak sengaja, yang silap adalah atau separuh sengaja adalah salamullah pembunuhan dengan rotan ataupun dengan tongkat. Kalau dengan pisau tu tidak. Jangan kata macam pisau kuku sama tak. Pisau ni normally dia akan membunuh. Kalau tongkat ni kan kita kata pen ni, saya baling-baling kat orang, baling-baling kena mati. Macam mana kan bentuk macam tu. Itu yang dimasukkan sebagai bunuh dengan tidak sengaja. Nanti kita akan baca balik dalam buku satu lagi. Warawa Abu Daud, ni kan Imam Abu Daud, hadis nombor 4565. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, aqlu shibhil amdi, aqlu shibhil amdi mughallazun mithlu aqlil amdi. Mana tanggungan atau beban bayaran shibhul amad yang menyerupai dengan sengaja, bukan sengaja, serupa macam sengaja, adalah diberatkan. Mughallazah, diberatkan, mislu aqlil amdi, seperti tanggungan ataupun bayaran bagi amad sengaja atau diat dengan sengaja. Wala yuqtalu sahibuhu, tapi tak dibunuh tuan dia. Mana orang yang bunuh dengan tak sengaja tadi takkan, yang kisah perempuan dua orang bergaduh tu kan, dia nanti diterangkan dengan apakah dipukul dia punya dia gaduh madu. Yang dibunuh tu madu dia. Okey, dia bunuh madu. Kan gaduh-gaduh, laki aku laki kau, laki aku, gaduh mati. Dia ketuk-ketuk mati. Dia ambil kayu kemah, kayu penegak kemah tu dia ambil, dia ketuk, tu mati. Mati dia dan mati kandungan dia. Itu jadi kes nanti kita baca. Kita dah baca hari tu hadis tu, nanti kita baca sekali lagi. Tapi tuan yang buat apa ni tidak akan dibunuh. Wal aqlu ad-diyah. Aqlu adalah diyah. Wa taghliz kaunuha salah satu anwa'in kama sayati. Dan keadaan dia berat tu adalah kerana dia ditentukan dengan 3 jenis, 3 bentuk. Itu bentuk yang pertama, unta tu mestilah 3/4. Lepas tu unta bentuk kedua 4/5 tahun. Dan unta yang bentuk ketiga yang 40 ekor adalah daripada bentuk yang mengandung, unta yang telah mengandung. So itu dia kenapa dia kata berat. Baik, nanti balik. Okey, kita buka buku yang satu lagi. Okey. Okey. Dia kata kat sini pembunuhan separuh sengaja. Pembunuhan separuh sengaja. Bukan sengaja, separuh sengaja. Okey, liqatli shibhil amadi hukman. Untuk pembunuhan menyerupai sengaja ni, serupa macam sengaja, ada 2 hukum. Pertama, hukmun ukhrawi, hukum akhirat. Wa huwa muharramatun, ia adalah haram. Wa ismu dan juga dosa. Wal iqabu fil akhirah, dan dia menjadi hukuman hari akhirat nanti. Dia beza dengan hari tu yang kita bincangkan qatlul khata', pembunuhan dengan tak sengaja. Pasal pembunuhan macam tu kita kata dia tidak tujukan pun untuk bunuh orang tu. Dan dalam benda-benda yang tersilap, tersalah, Allah akan ampunkan. Yang ini serupa banyak sengaja sebab apa? Sebab memang ada dia buat benda yang menyebabkan orang tu mati. Contoh macam memang sengaja dia nak serang orang tu, tapi dia tak niat nak bunuh, tapi terbunuh. Itu bukan bunuh tanpa niat dah. Itu bunuh hampir macam niat. Okey? Dia kata li'annahu tasabbaba bi fi'lihi, kerana dia menyebabkan dengan perbuatan dia fi qatli ma'sumid dam, pada pembunuhan orang yang terpelihara darahnya. Illa anna iqabahu duna qatlil amad, melainkan dalam kes ni hukuman dia tidaklah seberat hukuman orang yang bunuh dengan sengaja. Maksud dia, kalau orang bunuh dengan sengaja, ambil pisau tikam orang, dengan orang yang ambil kayu ketuk kepala orang, kan kayu tu besar lah, saiz ni. Kalau saiz ni tidak, dia saiz macam ni lah, dalam dia sebut saut ni dalam rotan dan sebagainya, tongkat dalam besar ni, dalam 3 jari. Yang ini tak, biasa tak mati terus. Sekarang dia kata lepas tu pukul, jatuh pula, himpak lagi, patahkan tengkuk. Itu lain lah. Dari segi asasnya, benda yang kebiasaan orang tak mati. Pingsan mungkin, mati tidak. Jadi kalau pisau cucuk, tembus.
dia tak ada mungkin tidak mati tak, dia mesti mati. Jadi dalam amat, dalam yang sengaja ni, orang yang membunuh tadi dia akan dituntut darah. Bahkan darah dia halal untuk ditumpahkan. Tetapi orang yang syibul amat ni, dia takkan dituntut darah dia tu je. Kurang sikit kat situ je. Dari segi masalah diat sama. Dia masalah dosa akhirat akan dituntut. Cuma beza dia takkan dituntut darah ketika mana dunia ini. Takkan kita mana keluarga si mati tadi marah macam mana pun dengan kita, dengan orang yang membunuh tadi, tak boleh nak tuntut darah. Berbeza dengan kalau sekiranya pembunuhan tadi adalah amat, mana pukul dengan benda senjata yang tajam. Memang kita dengan niat lah, dengan niat. Penggunaan benda yang memang kita kebiasaan mematikan orang, tolak daripada atas bangunan dan sebagainya, kan. Itu actually benda tersebut adalah di antara bentuk yang sengaja. Okey. Kedua, hukum duniawi. Hukum duniawi di atas hukum apa qatlu syibul amat ni, pembunuhan yang menyerupai sengaja ni. Hukum duniawi fa yatarattabu alaihi diyatul mughallazah. Maka mengiringi dapat terhasil daripadanya, daripada pembunuhan macam ni adalah diat yang berat. Diat yang berat. Maksud dia orang tersebut boleh cari buku tak ada. Tak ada dalam buku, saya baca depan ni. Tengok depan je. Belajar tengok depan. Okey. Dan wala yatarattabu alaihi qisas. Tapi tidak akan terkena pada orang tersebut qisas. Saya katalah qisas tak kena. Tapi diat kena, diat berat kena. Qisas tidak. Kal amdi, seperti yang bunuh sengaja. Wa in talaba bihi waliyuddam, sekalipun dituntut dengannya oleh wali darah. Mana waris darah tadi tuntut bersungguh-sungguh, bawa lawyer berapa ramai sekalipun takkan lepas. Wa tajibul kafaratu fi malil jani, dan wajib kafarah tadi pada harta si penyenayah. Wahya itqu raqabah, itu membebaskan seorang hamba. Fa ilam yajid, kalau tak dapat dia masih ada kafarah berjalan. Kafarah berjalan Diat kafarah berjalan. Okey. Wahia, dan ia adalah itqu raqabah, membebaskan seorang hamba wanita. Fa ilam yajid, kalau tak dapati fa siyamu syahrain mutatabi'ain, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Okey, wa tathbutu diyatu li walidam, dan sabit diat bayaran papasan kepada walidam ala aqilati al-qatil. Tapi benda yang dia kafarah tadi atas harta dia, bebas hamba ataupun urusan untuk puasa 2 bulan berturut tadi daripada harta dia. Tapi kalau dia kata untuk bayaran bagi si mati tadi, itu ke atas keluarga dia. Kumpulkan seorang sikit untuk bayar bagi pihak dia. Dan berapa jumlah. Dan berat-beratlah tapi tanggung ramai-ramai. Beza dengan kalau sekiranya bunuh sengaja. Bunuh dengan sengaja, kita kata tuntut harta dia dituntut bagi semua sekali. Bukan tak wajib untuk wali dam, untuk tanggung. Okey. Dia kata al-qatil apa mana, daripada dia kata wa tathbutu diyatul li wali, dan sabit diat ke atas untuk wali dam, ke atas keluarga keluarga atau waris si pembunuh. Muajjalatan fi thalath sanawat, ditangguh kepada selama 3 tahun. Mana ditempoh 3 tahun untuk bayar benda berkenaan. Mana kalau kita ada satu family kita ramai kan, seorang tangguh seekor unta contohnya kan, dan lepaslah, dia akan lepaslah dengan jumlah berkenaan sampai cukup 3 tahun. Okey, kenapa? Li hadis Abdullah bin Amr, kerana hadis Abdullah bin Amr, anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, aqlu shibhil amad, mana diat bayaran diat bagi shibhil amad, mughallazun, diberatkan, mislu aqlil amdi, seperti diat orang yang bunuh dengan sengaja. Wala yuqtalu sahibuhu, tapi tak dibunuh tuannya, orangnya. Orang yang membunuh tadi tak dibunuh, itu je beza dia. Tapi dari segi masalah diat, dia sama seperti diat orang yang membunuh dengan sengaja. Wa hadis Mughirah bin Syu'bah, dan hadis Mughirah bin Syu'bah berkenaan dengan siapa tanggung siapa, mana yang kena. Qala baginda Rasulullah bersabda, ini Mughirah bin Syu'bah menceritakan darabat imra'atun darratun laha, telah memukul seorang wanita madunya. Dengan perkataan madu dalam bahasa Arab darrah. Darratun tu madu. Dia tak ada asal. Asal tu madu betul. Orang Melayu je sebut madu. Kenapa panggil madu? Sebab dia manis. Manis pun. Manis? Manis lah. Madu ni tak suka tapi baik. Orang tak suka tapi baik madu lah, macam madu. Tak suka tapi baik. Nanti betul rempah kan. Siapa yang tak suka? Kena gigit. Oh. Betul. Manis. Ya ke. Tapi lah orang Arab panggil darratun. Darratun, ra ta marbutah.
Darah, dia tak panggil madu. Orang kita panggil madu. Anyway, darabat, sehingga para ulama menyatakan darat itu maksud mudaratkan seorang wanita. Datangnya wanita isteri tadi menyebabkan dia kuranglah hak dia, daripada dia dapat sepanjang seminggu, dapat mungkin 3 hari atau 4 hari seminggu. Lepas tu kemudian daripada dia dapat semua nafkah, dapat separuh je. Ataupun contoh macam kalau suami dia mati, patutnya dia makan semua 1/4 daripada kalau suami tak ada anak lah, dapat 1/4 harta. Tapi bila suami dia ada isteri satu lagi, 1/4 bagi 2. Dah mula kurang kan. Atau contoh masa 1/8 bagi 2. Kalau 3 bagi 3. Kan? Kalau 3,000 Setiap isteri dapat penuh. Mana pula 1/4 tu maksud 1/4 harta lelaki tadi untuk isteri-isterinya, bukan isteri dia saja, isteri-isterinya. 1/4 bagi 4 lagi. Ya, kalau 4 orang lah. Itu yang kata mudarat tu. Itu yang gaduh sangat tu. Kalau dia kata dapat semua makan dek bini, masalah juga. Anak tu semua mana? Akan bagi 4. 1/4 harta bini pertama. Bini kedua 1/4 lagi. Setengah dah. Lepas tu anak nak makan mana? Macam mana nak buang pula? Tak boleh lah tu. Sebab kenapa? Isteri-isteri ramai mana pun dia kongsi 1/4 tu. Suku kalau tak ada anak, 1/8 kalau ada anak. Si panti tadi ni belajar tu kan. Isteri ramai pun dapat 1. Di mana quarter harta tadi. Kata kalau si mati tak ada anak, quarter harta tu bagi pada berapa orang isteri dia ada. Kalau 4 lah. Itu yang mudarat tu. Itu panggil darat tu hak. Mana yang wanita ni dimudaratkan oleh madu dia. Okey. Jadi apa dia kata seorang wanita, darabat imra'atun darratun laha. Telah mukul seorang wanita madunya. Bi amudi fustatin, dengan tiang kemah. Tak tiang kemah bukan besar pun, kemah kecil tu. Tapi dia pukul-pukul wahya habla. Sedangkan madu dia tadi mengandung. Faqatalatha, lalu mati. Faja'ala Rasulullah SAW diyatul maqtulah ala asabatil qatilah. Itu andaian polis Sherlock Holmes. Perempuan sebenarnya dengan lelaki lain. Lelaki je yang dia jatuh sepak lagi. Perempuan lepas jatuh dia takut. Kan? Dia tak macam tu. Perempuan dia macam lelaki. Zaman dulu lah, zaman sekarang wallahu alam. Zaman dulu je sungguh. Kan nampak kucing mati pun menangis. Kalau orang dia terbongkang, takkan dia gelak pula. Kan? Itu normally perempuan macam tu lah. Kalau zaman sekarang tak lain, wallahu alam, tidak tahu. Mungkin akan dibincangkan oleh mahkamah. Secara asalnya wanita punya tabi'in macam tu. Dia pukul sekali, dia lepas tu dia dah macam ni lah. Alah, insiden kereta kena langgar, dia menangis. Dia langgar orang pun dia menangis. Dia dilanggar, confirm lah menangis. Dia langgar orang pun dia menangis. Saya tak tahu dah buat apa. Padahal dia langgar orang. Ini masalah. Itu perempuan lah. Okay, jadi secara asasnya dia gunakan kemah punya tongkat. Kayu. Orang tak kata ni, dia ketuk-ketuk mati. Jadi dia kata faja'an Rasulullah diyatul maqtulah ala asabatil qatilah. Lalu Rasulullah menjadikan diat bayaran untuk wanita yang dibunuh tadi ke atas asabah, mana golongan lelaki yang mewarisi harta di kalangan keluarga si pembunuh perempuan wanita tadi. Dia madu tapi dia terbunuh. Dia kata benda tadi macam Nabi kata, pukul dengan kayu, dengan tongkat, itu dikira sebagai bunuh tak sengaja. Macam kat baling batu kan. Macam zaman dulu ada kisah seorang lelaki, pakcik tu punya unta masuk kebun dia ke dia punya unta masuk kebun pakcik tu. Either one, dia salah seorang batu, baling unta, terkena tuan, mati. Tapi dalam kisah tu agak pelik sikit. Sebab dalam kisah tersebut, saya rasa kisah tak sahih. Sebab apa? Sebab bunuh yang separuh sengaja, bukan sengaja tak sengaja kita baling terkena, dia takkan dikenakan hukum mati. Tapi dalam kisah tu yang digunakan sebagai literature bacaan dalam kisah-kisah kami belajar bahasa Arab kat Sudan tu, buku kisah tu lelaki tu dia baling mati. Dia baling unta terkena tuan, mati. Lepas tu darah dia nak dituntut oleh keluarga berkenaan. Lalu kemudian bila dia tengah ramai tadi, dia nak kena hukum bunuh ni. Dia kata aku ada benda aku kena pergi dulu, lepas tu aku datang serah dia nyawa aku. Lepas tu dia kata siapa nak tanggung kau? Dia tunjuk salah seorang, kononnya sahabat Nabi SAW. So tanggung. Saat dia ambil wafat. Kisah tu. Dia tafaul, dia sangka baik lah.
Lepas tu dia pergi uruskan. Tapi dalam kisah tu dia lagi pelik. Pada saat Waqqas tu sama Waqqas nak kena hukuman. Mana boleh? Mana boleh orang yang menanggung tadi dituntut darah dia? Dia tanggungan untuk orang tu datang balik. Tapi tak dikenakan kecuali si pembunuh saja. Yang peliknya dalam kisah tersebut dikatakan penjamin nak kena. Itu rasa khusus lah, bukan kisah betul lah. Pasal lepas kita belajar, kita tahu lah benda salah. Yang tak belajar dulu kita kata baiknya sahabat Nabi sanggup serah nyawa untuk orang yang percaya kat dia. Ini kisah tadi ialah sentulah kisah dia baling batu kepada unta untuk halau, terkena tuan unta mati. Tu benda macam itulah kita kata ada either syibul amad atau khata'. Dia bukannya amad. Tak boleh tuntut darah tak boleh tuntut darah. Kau sengaja, contoh macam wanita tu naik kereta, dia bawa kereta sengaja langgar madu dia. Pasal marah sangat, itu bukan khata'. Itu bukan syibul amad, itu sengaja nama dia. Normally mati darah dia boleh tuntut. Darah boleh tuntut jangan langgar. Maksudnya jangan serang langsung lah, diam. Jangan langgar. Jadi itu bentuk dia. Jadi dalam masalah konsep ni tak ada susah So yang bunuh dengan sengaja tu kita terangkan senjata, cekik dan sebagainya yang normally akan mati. Yang ini yang serang juga tapi dengan kebiasaan tak mati. Ini kisah Musa tumbuk orang mati. Dia bukan sengaja. Sekali tumbuk je mati. Dia tumbuk terus mati. Jadi dia ingatkan tumbuk je, tak apa, tumbuk kawan tu mati. Dia kata hadza min amri syaitan, kata ini amalan syaitan. Tu dia minta ampun Allah Taala cepat. Kisah dia tumbuk bukannya dengan menggunakan senjata. Bahkan dalam undang-undang biasa pun kalau kita cederakan orang dengan tangan kosong dengan cederakan dengan pakai senjata lain dia ada beza. Bahkan kalau senjata tu tajam lain pula hukum dia. Kalau senjata tu pendek macam sepanah pelayar kebetulan kat kawasan tu lain. Kalau kita bawa parang panjang lain. Ya, dia ada berjadual jangan silap faham. Jadi kadang kata orang tu dia konflik apa sekalipun senjata yang berjadual macam pisau lebih 6 inci panjang 6 inci panjang. Lebih 6 inci panjang. Kurang 6 inci tak apa. 6 inci panjang start dia dah masuk jadual dia. Yang kita kata benda-benda tersebut akan menyebabkan siapa yang bawa kapak siam kan. Benda-benda macam tu jaga-jaga. Nanti kita akan bincang berkenaan kecederaan kan yang tak menyebabkan nyawa. Tapi luka kadar macam mana? Koyak kulit, nampak daging, nampak tulang, ada lain. Patah kan, cala, macam mana bentuk yang kita kata panggil hukuman nanti kita akan bincangkan. Baik, buka buku kita balik. Pisau rembo nampak sangatlah itu dia tak betul. Dia kena faham kita tak boleh ada niat untuk pergi mencederakan orang. Kan kita kata konflik tak cari. Jangan belajar kerja pergi pukul orang je. Kan belajar silat pandai sangat tapi jangan buat kerja yang tu tak senonoh. Boleh. Kalau bergelut dengan perompak pun itu tak lain. Kalau dia kata dalam kita mempertahankan diri lain, tajuk dia hukum lain. Even dalam undang-undang sivil pun lain. Bila dia masuk ke sanctuary rumah kita, dia masuk di kawasan rumah kita, anything kita buat pada dia semuanya akan justified. Selama mana dia ada senjata. Kalau dia datang, aku cekik engkau, ataupun dia kecil dari kita, tak justified lah. Kita ambil kayu besar, kita pukul kepala dia. Kan? Contoh macam perompak tu kita lagi besar. Tiba-tiba kita gunakan apa? Benda-benda yang kita kata ni lah. Tapi normally bila dah masuk sanctuary rumah, kalau kita pistol kita tembak, kita tak salah. Kalau kita memang ada lesen lah. Kalau tak ada lesen, kita tembak orang. Kalau anda ada lesen, macam di tanah Arab kan, memang contoh macam kami di Sudan tu, memang orang-orang yang merompak masuk rumah tu dia takut kalau tuan rumah tu bangun. Pasal di sana orang senjata ada. Itu jadi kes yang cerita tu kan. Cerita tu budak-budak kat Sudan tu suka saya duduk lepak rumah orang. Ada kisah dia. Kisah dia tak sengaja sebenarnya, bukan saya sengaja. Rumah student kita memang banyak barang-barang. VHS player lah, itulah, inilah kan. Jadi dan pelajar kita ada pelajar YIT, dia sewa satu rumah. Pelajar Taman Islam Terengganu satu rumah. Jadi diorang ada rumah-rumah lah. Jadi saya ni memang dengan asrama, tumpang rumah diorang kadang-kadang je kan. Jadi sekali kes tu, diorang mending ada seorang budak tu dia pergi ambil kabel elektrik daripada dalam rumah tu, dia letakkan dekat beranda tu punya besi tu tak. Saya terpegang kena elektrik lah. Pasal kadang-kadang mana-mana memang ada orang panjat. Jadi okey, sekali tu musim panas. Musim panas budak-budak tak tutup pintu. Tidur atas bumbung, tidur dekat luar, takkan tutup pintu rumah. Memang panas gila. Kena simbah air atas katil, tidur dalam sejam setengah kering, simbah lagi, tidur pula. Simbah air,
Panas pun. 40 tu normal. 40 tu normal. 45 okey. 50 pernah sampai. Tahun 1998 saya pergi dulu, 50. Pernah sampai 50. Empat. Cerita dia. Jadi bila ganggu rumah, perompak boleh masuk. Nak jadi cerita, diorang ajak saya tidur di sana. Tak lagi seronok lah dia ajak saya tidur kan. Lepas tu kemudian tidur atas bumbung. Dahaga saya turun ke dapur, turun ke bawah, tingkat 2. Sebab tu naik atas bumbung balik. Tengah malam saya tak boleh tidur. Saya turun naik. Orang satu rumah tu semua tidur. Sekali tengah-tengah saya turun minum air tu, tiba-tiba ada saya nampak lembaga hitam kan, tengah pergi dekat area televisyen. Bila saya lintas, saya teringat pasal malam tu ada seorang budak Cameroon, Juzul Komoros, tidur rumah budak-budak Melayu ni. Jadi saya pun tegur lah. Saya kata nak buat apa kan? Dia nampak saya, dia lari. Dia lari-lari, dia reverse. Dia tengok saya. Mungkin dia ingat saya ada pistol. Dia tengok saya. Dia lari sambil tengok saya. Bukan lagi terjun tarik. Lari sambil tengok saya. Dia reverse. Tapi dia gelap macam budak Cameroon juga. Saya tak tahu siapa-siapa. Di depan pintu, dia lompat daripada beranda tu. Depan pintu tu 2 orang tidur. Budak Melayu kita kiri kanan. Belajar silat, tak ada benda. Dia jatuh bawah orang tu. Bila saya kejar, dia jatuh. Lepas tu budak yang kat tepi pintu tu, apa? Hoi, dia jegil. Tapi kawan tu dia lari lah, jatuh bawah, dia lari. Jadi start hari tu, budak-budak suka saya tidur sama orang. Bukan ada bouncer, pasal diorang tidur semua. Diorang ingatkan saya jaga, pasal kononnya tak kena pukau. Mana ada pukau-pukau. Memang tak tidur malam tu, dahaga. Saya turun bawah ni atas, dia bawah ni atas. Dia cerita, tapi diorang biasa kat sana memang takut tuan rumah tu pakai pistol. Di sana justified. Dia tembak, kita masuk rumah dia tembak, justified. Kita ada kawasan-kawasan tu. Kalau 2 rumah dia tembak, dia salah. Dalam kawasan rumah dia tembak, kena. Dia tak disalahkan. So macam pergelutan dengan perompak dan sebagainya. Dalam rumah je. Bil luar rumah atau separuh badan kat luar rumah, separuh dalam rumah, itu tak boleh. Itu tak justified. Macam jadi kes ada orang budak sangkut kat tingkap tu kan. Dia budak tu salah kena nak masuk. Tapi selagi mana dia tak pegang barang, tak dapat buat apa, tuan dan rumah tak boleh pegang pukul kepala sampai mati, tak boleh. Salah. Tak ada hak, tak justified. Dia kalau di dalam rumah tadi, itu ancaman timbul. Kalau kita dah keluar dari rumah, tak boleh kejar. Bahkan tak boleh kejar sampai pukul, tak boleh. Dan jadi kes pula orang apa? Orang pukul, orang curi tabung masjid. Kalau boleh dalam masjid, dia tak nak lepaskan, pukul mati, justified. Kalau dia dah lari keluar masjid, dikejar, pukul sampai mati, tak justified. Mana tengok kawasan. Saya bukan ajar cara pukul orang. Sebagai tahu di manakah kawasan anda. Anda jangan kejar. Dia lepas boundary anda dah kena lepaskan. Anda tak ada, bukan hak anda dah. Dalam kawasan pagar. Ya, kalau dia kata, maksudnya kalau dia lari keluar, biarkan dia lari keluar. Anda tak boleh tahan, jangan bagi dia keluar. Kalau terbukti bangunan, tahu? pagar. Ya tahu. Keluar bangunan je. Keluar bangunan ni dah start dah. Bukan pagar. Kalau kecuali kita ada letak lambang, pencerobok akan ditembak. Yang biasa dekat tepi kilang kan, kan. Dia letak signboard tu, bahkan bila tuan-tuan masuk dan tu dia tembak, dia takkan salah. Masa military base tu. Military base, yang kilang-kilang tepi jalan pun ada. Kan dia tampal ni tu, pencerobok akan ditembak. Bukan akan didakwa, akan ditembak. Dia pencerobok akan didakwa pun ada, tu buat tanah. Tanah ini milik syarikat sekian, pencerobok akan didakwa. Tapi kalau dia letak pagar, dia tulis dampak lambang tembak, kita masuk dia tembak, dia tak salah. Itu benda tu kena faham. Kalau premis biasa, rumah tak timbul tajuk tembak terus. Pasal dia ada peluang untuk lari lagi. Dan kata dalam rumah betul, ya. Kalau luar rumah dah, biarkan dia lari. Luar dia tu polis yang kejar, bukan kita. Dan bahkan kalau dia tak pegang barang kita, barang kita tak ada kat tangan dia, tak boleh kita kejar dia. Kalau tabung masjid tu buat lari kan, dia nak lepaskan, selagi dia tak lepaskan, dia boleh pukul sampai dia lepaskan. Tekan dia kata dia dah lepaskan tabung masjid tadi, anda tidak ada hak lagi dah pukul dia. Kena faham betul. Mati ke apa dan sebagainya, anda bertanggungjawab. Jadi kes dekat Ampang ini kes tu, tanggungjawab. Walaupun dia kata kerana kemuliaan masjid, tak. Dia dah keluar masjid, habis cerita. Kejar-kejar dia lari, lepaskan. Semua sekali ni kita akan baca lepas ni. Dia ada tempat dia. Baik. Wasyara itu sambung Jadi benda tu dah kita habis dah. Wasyara itu wujubul qisas arba'atun. Ni kita dah baca dari tu. Syarat-syarat wajib qisas ada 4. Mana wajib orang tu dapat dibunuh semula. Mana kalau orang tu bunuh orang,
kena bunuh balik. Dalam yang sengaja ada 4 syarat. Pertama, an yakunal qatilu balighan aqila. Hendaklah si pembunuh tadi seorang yang balik berakal. Nombor nombor 2. Li'anal qisasa uqubatun badaniyatun. Kerana qisasnya adalah hukuman badan. Hukuman itu pada tubuh badan. Wal uqubatu la tajibu illa bil janayati. Dan hukuman tadi takkan berlaku melainkan dengan jenayah. Hukuman hanya berlaku dengan jenayah saja. Wa fi'lus sabi. Dan dalam masa sama, perbuatan seorang kanak-kanak yang tak cukup umur ataupun yang tak berakal, orang gila, la yusafu bil janayati, bil jinayati, tak dinamakan dengan jenayah. Bahkan dia ada nama juhana. Kalau kita kan, jadi macam apa, tak boleh didakwa. Mana bawah 18 tahun tak didakwa. Jadi dalam apa kaedah Islam sebenarnya, orang tu mula saja dah bertukar suara, dah balik, dah ada ni pada wanita kan. Jadi normally dia cek denganlah tumbuh bulu kat rumah kau kemaluan ke, bulu ketiak dah ada dan sebagainya. Okey, kalau lelaki ada misai, suara dia pecah. Suara tak pecah jangan tanyalah kenapa. Yang suara yang pecah tu kan, dia berubah suara. Okey, di situ kita kata dia dah balik. Tak tunggu 18 tahun. Tapi dalam undang-undang kita sekarang ni dah ditetapkan 18 tahun. 18 tahun umur untuk orang tu dikenakan hukuman penuh sebagaimana seorang dewasa. Adapun bawah 18 tahun tak boleh dakwa di mahkamah. Dia akan dibawa pada sekolah jahat ke sekolah juvana. Takkan dibawa ke dalam penjara betul. Tapi kalau lepas 18 tahun, dia buat sebarang kesalahan, dikira sebagai balik. Tapi dalam Islam, balik tu berlaku dengan orang tu mula ada perubahan perasaan terhadap wanita. Dia mula tengok perempuan dengan cara perasaan yang berlainan, dia tahu beza lelaki wanita, dan itu dah balik. Balik tadi tak semestinya umur 18 tahun. Kadang-kadang ada orang tu awal 15 tahun dah sudah. Ada tu kadang 12 tahun, ada 15 tahun. Para sahabat Nabi dulu 17 tahun tu adalah umur panglima perang. Zaman kita 17 tahun ni umur main game apa Nintendo belakang rumah, legayam dan sebagainya, ngarut. Okey. Wala dia kata li adami sihhati qasdi ta'addi minhuma, kerana tidak sahnya matlamat atau keinginan melampau daripada kedua-duanya. Macam budak marah macam mana pun dia marah, dia orang gila macam tu juga. Dia bukan ada niat untuk membuat jenayah ataupun untuk melampau kepada siapa yang diserang. Macam budak kecil marah kat makcik, dia tolak makcik tu jatuh tangga. Actually dia marah tapi dia tak sangka bahawa benda tu akan menyebabkan kematian. Dia kan macam tolak adik dia daripada tepi katil. Adik dia bengkak kepala je, makcik tu patah kepala kat tangga kan. Jadi benda-benda macam ni kita kata budak-budak takkan dikira, orang gila pun tak dikira. Okey. Jadi maksud dia untuk dilaksanakan hukum qisas, perlulah yang membunuh tadi mesti cukup umur dan berakal. Okey. Falaisa min ahli al-uqubati, maka mereka berdua itu kanak-kanak dan juga orang yang gila bukan daripada ahli untuk dikenakan hukuman. Wala qisasa alaihima, dan tiada qisas kata mereka berdua fi qatlihima, pada pembunuhan mereka berdua. Wa in kana ala suratil amad, sekalipun bentuk pembunuhan tadi macam bentuk yang sengaja. Contoh macam seorang budak kecil dimarahi oleh cikgu dia di sekolah. Dia pun geram dengan cikgu tadi, dia tolak cikgu tu. Cikgu tu jatuh mati. Daripada tingkat 2 macam kan. Contohnya nampak macam sengaja, tapi oleh kerana dia ni budak, tak tahu apa benda, bawah umur, maka tak dikenakan hukuman bunuh. Kalau yang tolak tu tadi orang dewasa berakal, memang dia akan dibunuh balik. Bahkan keluarga si mati berhak tuntut darah. Ini tajuk dia. Ya. Ada kes tu, bukan dekat sini lah, dekat US. Budak adik bawah umur lah dia. Tapi jenayah dia tu memang teruk sampai mahkamah. Yang tembak tu ke? Mahkamah tak lupa apa dia. Tapi mahkamah dia kata dia akan budak ni boleh dicara antara orang dewasa, antara orang balik. Itu yang asas pertama sekali. Apa dimaksudkan dengan kanak-kanak tadi kalau bawah umur 18 tahun. Dia tengok juga pasal setengah-setengah tempat di Amerika Syarikat 16 tahun umur balik dia. Tak sama. Every kawasan macam umur boleh kahwin, age of consent di Amerika Syarikat tak sama setiap kawasan. Ada kawasan 16 tahun boleh kahwin, ada kawasan 16 tahun ke atas baru boleh kahwin. Jadi benda tadi kena tengok mahkamah mana. Okey, satu. Kedua, contoh macam kes yang baru ni yang kita tengok apa? Budak-budak tembak kawan dekat sekolah. Okey. Dalam konteks ni tadi, kalau sekiranya budak-budak tersebut memang terbukti bawah umur, cara dia buka seluar dia. Kalau nampak ada bulu kemaluan dah keluar, maksudnya dia akan dihukum dengan cara orang dewasa. Dia kadang kata tengok bulu kemaluan tak ada, halkom pun tak ada, kan? Memang tak cukup lah syarat-syarat untuk jadi orang dewasa. Maka tidak akan dilaksanakan hukuman berkenaan. Bahkan setengah para ulama nyatakan ada yang kata tunggu sampai dia cukup umur baru kita hukum. Ada macam tu. Ada yang kita kata tidak, dia akan dikira sebagai jenayah kanak-kanak.
Dia buat jenayah terancam kan. Dia mengapalai. Yelah, itu sebab kenapa zaman sekarang ni jangan kita dedahkan anak-anak kita kepada filem-filem yang ajar cara buat jenayah. Kan, cara nak atur jenayah macam mana, cara nak kenakan cikgu macam mana. Kan, ini benda macam tu kena jaga. Kan dulu cerita Home Alone, baguslah seronok kan. Tapi benda tu merancang cara nak kenakan orang. Letak guli kat mana supaya tergolek. Mak marah sangat, mak marah, asyik marah dia letak guli depan pintu bilik. Mak pijak, mak jatuh. Kan, actually benda tu boleh berlaku. Tanpa kita sedari, kita ajar anak kita cara buat jenayah. Dan tapi orang kata macam alah, kan buku apa filem tu buat office. Apa salahnya tengok kan ketawa satu family. Jaga-jaga sikit. Sebab kenapa filem-filem macam tu dia tulis PG, parental guide. Mana kalau dia kata ada budak-budak tiru kisah benda tersebut, even game. Bukan game. Semua tulis kau. SG ke, ada ganas dan sebagainya kan. Dia tulis benda berkenaan supaya kalau dia kata berlaku lah, katakanlah terbukti budak ini influence cara dia buat kerja tadi sebiji macam game tadi atau filem berkenaan, keluarga tak boleh saman. Pasal game tadi tu dah tulis di bawah parental guide. Filem-filem di televisyen kan tunjukkan benda berkenaan di bawah parental guide. So anda tak boleh saman diorang. Diorang lepas kata barik, kami berlepas diri. Kami dah kata dah untuk 18 tahun ke atas awak tak tengok anak awak tengok apa, kenapa? Jangan cakap yang tu. Dan pasal kenapa tak kawal tu anak awak bukan anak kami. Kami jual je kan. Jadi dia beli bukan salah kami. Jadi mak bapak kena tengok benda-benda sendiri. Kalau dia ke syarikat bab saman macam ni dahsyat. Kadang-kadang benda tu tak ada kaitan pun dia akan saman. Dia pusing cari macam mana nak saman syarikat yang keluarkan coklat. Budak tu katakanlah budak tu makan coklat kan, tersalah makan, terbatuk ke, tercalar muka ke, dia akan tuntut sampai dapat. Ada kawan-kawan kita kat sini, kawan kita kenal tu, daripada dia ni biasa ikut Ustaz Yi punya tempat. Kakak dia nak tak masuk Islam lah, duduk dengan Texas, buka kedai pizza. Jadi satu hari dia kata kakak dia kan pavement tepi kedai macam depan sini kan. Depan ni kalau dia kata tuan-tuan terjatuh, kerana terlanggar kayu tu, boleh saman kedai. Pasal dia buat. Kalau yang asal dibuat oleh bandaran atau oleh pemaju, yang tu kalau apa-apa jadi, tak ada saman siapa. Kecuali yang nampak kecuali yang kat situ. Tapi kalau macam ni, dia tambah besi, tambah tu kan, dan licin tuan-tuan jatuh, dengan sebab pijak kayu tadi, tuan-tuan saman lah, confirm menang. Jadi kes, ada seorang makcik tu, kawan cerita, makcik gemuk, dia beli pizza, keluar kedai, hari hujan, dia licin, pijak pavement dia licin, dia terjatuh, tergelincir jatuh. Jatuh, akak kedai ni, akak kawan ni kan tolonglah dia angkat dan sebagainya. Tapi lepas tu, tak lama sebulan, dalam beberapa minggu lepas tu, datang surat saman daripada perempuan tadi, saman kedai pizza tu. Sedangkan tapi dia menang lah pasal kedai pizza tadi tu, kata bukan dia yang buat benda depan kedai tu, benda tu oleh perbandaran dan sebagainya, perumahan, pemaju, bukannya oleh diorang. Kalau diorang yang buat, memang kena. Sebab kenapa tuan tengok makan apa, macam pizza apa, macam makan apple pie McDonald, dia kata tulis feeling is hot. Tuan-tuan makan dia tulis dah melecur lidah tak boleh buat apa. Tapi katakan dia tak tulis benda tu, tuan-tuan makan melecur lidah boleh saman. Ada kes benar tak? Dia beli kopi McDonald, panas sangat letak atas peha dia. Kena peha saman, benar ni? Ya, betul. Tapi tu sebab lepas tu diorang lepas tu dia tulis. Lepas dia tulis feeling is hot, again t-shirt caution is hot. Dia tulis benda tu keluar sebab kes lepas kena saman. Di sana keluar je ke saman je kerja. Sebab itu kan dia jaga sikit. Jadi dengan sebab itu kanak-kanak ni dia kata dalam konteks tadi kita baca tu memang kalau sekiranya terlampau dahsyat jenayah tadi dan budak tadi kebetulan hampir nak balik, dia akan tunggu saya balik. Dia kadang kata budak tu umur 5 tahun, taklah kan. Membesar budak 5 tahun dia kerja kan. Dia kadang kata umur contoh macam dia balik umur kata 16 tahun. Dia buat kerja tu umur 13 tahun atau 14 tahun. Tembak satu sekolah. Macam di US banyak jadi kes kan. Graduation sekolah menengah, dia bawa senapang pergi kat sekolah, tembak kawan, tembak cikgu semua sekali. Tu gila lah. Kalau macam kalau konteks macam tu ataupun rogon dan sebagainya, walaupun dia kata tengok nampak macam tak cukup umur ya kan, akan ditunggu sampai cukup umur untuk dilaksanakan hukuman. Sampai cukup umur dan pelaksanaan hukuman akan berjalan. Pasal hak orang-orang yang dibuat jenayah tadi takkan terlepas. Faham okey. Okey. Dia kata dan seterusnya. Dia kata kedua wa an yakuna wa alla yakuna walidan lil maqtul. Dan untuk kisah ni kita baca itu bahawa janganlah si pembunuh tadi bapa kepada yang dibunuh. Bapa kepada yang dibunuh. Kenapa? Sebab dalam maksud dia kalau kana qatil amdan walidul maqtul fala yuqtalu bihi. Jika sekiranya pembunuh
Al-qatilu amdan, pembunuh yang dalam pembunuhan sengaja ni, walidul maktul, dia ni adalah bapa kepada yang dibunuh. Fala yuqtal bihi, takkan dibunuh dengannya. Bahkan hadis Nabi, Nabi SAW menyatakan yang kita baca itu, la yuqtalu walidun liwaladih, mana takkan dibunuh bapa dengan sebab bunuh anak. Dia akan dihukum dengan hukuman lain, akan dihukum dengan hukuman ta'zir, akan dipenjarakan ke dan sebagainya, tapi takkan dibunuh. Darah dia takkan dituntut untuk matikan kerana ni, pasal anak tu nak wujud pun perlukan dia. So dia takkan dibunuh kerana bunuh anak tadi, tapi dia akan dihukum dengan hukuman lain. Kalau bapa bunuh anak, Ya, takkan dibunuh bapak tu. Mana buruk, anak bunuh bapak, anak tu mati. Anak hukum mati, boleh dibunuh mati. Sebab anak ni kan cabang, bapak ni kan asal. walaupun bapa bunuh anak sekali, Dia tak boleh dibunuh. Takzir. Takzir. Boleh sampai takzir. Maksud dia penjara ke apa dan sebagainya, tapi untuk tuntut darah tak boleh. Pasal anak ni takkan wujud tanpa bapak. Bapak tak wujud kalau tak ada anak tu. Kalau tak ada si anak tadi, bapak tak wujud di dunia. Betul? Habis? Itu maksud dia. Kalau anak bapak tu tak ada, anak tu wujud tak? Itu maksud dia. Samalah ibu atau mak. Itu ibu atau bapak. Itu tu macam mak dia kan cekik anak ke. Kalau mak tu gila lain jelas, mak gila meroyan kan, tu lain cerita. Dari segi asalnya kerana kata mak bunuh anak, macam kes-kes yang baru ni, kes kan, dera-dera dan sebagainya, akan dihukum hukuman. Bapak-bapak tadi, mak-mak tadi akan dihukum dengan hukuman. Tapi takkan dimatikan. Bapak tiri boleh bunuh. Bapak tiri boleh dibunuh. Kalau dalam takzir tu dia kena bunuh. Dan takzir kan keadaan, tapi takkan dibunuh. Takkan dibunuh. Dan takzir tak akan sampai peringkat dibunuh. Pasal bapak tadi tu dia akan dihukum dengan hukuman apa sekalipun, tapi bunuh tidak. Pasal syarat nak kisos tadi mesti bukan bapa. Dia terlepas yang kisah tu, tapi dalam takzir dia kena bunuh pula. Dalam hukum takzir tu dia bunuh. Tak boleh. Tak boleh. Pasal kalau dia dan takzir nak kena bunuh, dia tajuk lain dah. Pasal memang takkan tuntut darah dia. Darah dia takkan dituntut. Macam kes yang bapak sembelih anak tu kan. Tadi gila sewil apa benda entah hari tu, hutang banyak. Yang Cina pun ada, yang tu Melayu kan. Mana ada kes tu. Mana dia jadi weng kejap. Kan tekanan perasaan ke apa ke, tengok cerita filem hantu teruk sangat ke, atau dia ambil saka ke, Allah alam. Tapi cerita dia datang apa benda tadi, dia takkan dibunuh. Kalau anak kata ni, anak akan dibunuh. Beza dia kedudukan bapak, beza bapak dengan anak. kalau kes tu, dia bunuh anak dia 2-3 orang. Lalu anak lagi seorang tu nak pertahankan adik-adik dia dibunuh ayah. Itu kira lain kan, bukan Lain lah. Itu kan mempertahankan diri lain. Tapi asal konteks mempertahankan diri tak kira siapa. Kan? Lelaki pertahankan diri nak dibunuh diserang oleh seorang wanita, dibunuh pun sama aje. Tak kisah tua atau muda sebagainya. Dalam mempertahankan diri lain, tajuk lain. Itu dengan mahkamah pun, protection of your life is actually benda tadi takkan siapa dakwa anda. Takkan ni. Dia bawa sampai bawa pada pembunuhan, tak punya tajuk. Itu dalam mana-mana mahkamah pun. Self defense. Tak kata pula lepas tadi kak. Saya kata takzir tadi kan. Saya kata penjara, saya kata hukum lah apa, tapi tidak dibunuh. Ya, hukum berat yang lain tak dibunuh je. Takkan dibunuh. Pasal syarat dia mesti dia bukan bapak kepada si mati. Kalau dia bapak pada si mati, dia yang bunuh anak dia tadi, kan? Dekat situ timbul tajuk lain. Mana boleh benda tadi bukan masalah siapa dakwa. Ibu dakwa ke, adik-beradik dakwa ke, pakcik dakwa ke, saudara dakwa ke, tak kisahlah. Dan actually bukan mesti pendakwaan. Benda tadi akad Islam, benda syarat dia jadi dengan pengakuan ataupun dengan saksi. Kan? Bahkan kita ni macam kes Qarinah, macam kes polis kan, bila anak tu hilang. Polis tengok bapak dulu. Dan bila nampak budak tu mati kat hospital, tengok anak tu mati cedera kan. Dia kan tanya, kenapa ni? Doktor cek ada pukul, ada gigit. Digigit budak tu macam mana tak faham. Kan budak tu diam, tak nak diam pula digigit. Suruh diam. Betul kes betul. Dia tak tahu lah tu yang kata nak time tak kahwin, nak kahwin. Time tak ada anak, nak anak. Dapat anak tak sabar. Dia masalah timbul. Digigit anak dia. Tak ada kekasih gigit pun ada. Ada yang tu tak tahu sakit jiwa kot. Budak tu nangis tak nak berhenti. Dia tak ada persediaan untuk jadi ibu bapa. Baik si ibu, baik si bapa. Dua-dua sekali tak ada persediaan. Itu antara kes yang berlaku sebenarnya. Dan dia tak tahan budak tu menangis. Apa pasal kau nangis? Dia goyang itu. Budak tu gitu kan. Jadi kes. Bukan sebab budak tu buat apa, nangis je. Dan budak kecil mana tahu benda lain. Dia melecet dekat celah peha dia pun nangis. Kan dia sakit perut pun nangis. Kan dia lapar pun menangis. Apa lagi? Nak tidur pun menangis.
Tu budak kecil. Tu sebab kenapa kalau tak ada anak jangan tak ada bini, jangan cek bini. Tak ada anak, jangan sibuk nak anak. Kerana kalau dapat anak nanti kan tak kerti jaga masalah. Jadi kadang-kadang orang tu tengok dalam filem best je. Budak tu happy je, comel je budak tu. Tak tahu budak tu nak lalak apa. Kau tinggal setengah pagi tak nak tidur. Kan? Buat susu. You lah buat, I lah buat, you lah buat, I lah buat. Dan sekali detention, cekik anak tu. Ni kena faham, benda tu jadi kes. Benda yang kes banyak, kes tu. Dia balik kerja tension, dia cekik anak sendiri. Tahu kan? Tak tahu kan? Yang kes banyak tu kes itu. Dia tak tahan anak tu nangis. Dia nak tension kat office, balik rumah lagi. Balik tengok tu anak tu weh. Besar kau tak nak nangis, tak nak diam, tak nak diam, tu kan mulalah. Dia gigit budak tu. Tu gila sikit lah. Dah peringkat, tak ada rahmah. Tak ada belas kasihan. Budak tu kan benih dia. Apa salah nak pergi tak setrika dan sebagainya. Tapi dia hilang pertimbangan. Pasal tak pernah ada apa, tak ada anak. Kan? Biasa adik nangis, mak yang susu kan. Dan diam. Mak peluk-peluk diam. Dia peluk-peluk tak diam. Anak dia sendiri. Ada masalah lah. Jadi tapi kalau berlaku kematian, tidak akan dibunuh. Tapi akan dihukum. Hukuman tetap berjalan. Cuma tidak akan dibunuh saja. Ini kita kata syarat untuk orang tu halal darah. Bila dibunuh orang, pertama dia mesti balik berakal. Kedua, mestilah dia bukan bapa pada orang yang dibunuh. Okey. Seterusnya. Dia kata tadi 5 rawat Al-Qurtubi. Kenapa hadiskan Al-Qurtubi dari hadis nombor 3141 min qauli sallallahu daripada sabda baginda sallallahu la yuqadu lil ibni min abihi, tidak akan dituntut darah dia bagi anak daripada bapa dia sendiri. Wa mislul abi jami'ul usul, dan seperti bapa ni semua usul, datuk dan sebagainya, kal jaddi wa in ala, seperti datuk ataupun siapa yang atas daripadanya. Hukuman berjalan, darah tak ambil. Hukuman berjalan, mahkamah akan penjara ke apa dan sebagainya, terpulang. Tapi untuk dibunuh si pembunuh tadi yang merupakan bapa kepada si mati atau datuk si mati dan sebagainya atau mak dia, tidak akan dibunuh. Tak akan dibunuh, Dan seterusnya wa alla yakunal maqtul anqasa minal qatili bi kufrin aw rakin. Bahawa tidaklah si pembunuh tu lebih rendah berbanding si yang dibunuh tadi, tidak lebih rendah berbanding yang membunuh bi kufrin dengan sebab kekufuran ataupun aw rakin ataupun perhambaan. Maksud perhambaan ni adalah tawanan perang. Tawanan perang. Okey, tuan ke bawah nombor 4. 5 rawahu Al-Bukhari. Hadis Imam Bukhari hadis nombor 6507. An Ali radhiyallahu anhu, daripada Ali radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu daripada Rasulullah sallallahu Nabi sallallahu bersabda, la yuqtalu muslimun bi kafirin. Tidak dibunuh seorang muslim dengan sebab seorang kafir. Sedia diat bayar. Hukuman berjalan. Bunuh tidak. Okey. Walaupun keluarga si mati minta takkan jalan. Actually normally memang kalau kita zaman sekarang ni pun orang bukan Islam tak nak hudud. So tak dituntutlah darah. Sedarah dan Islam ni berlaku dengan apa? Dengan hudud. Dengan kisos. Dengan kisos. Diorang tak nak benda berkenaan, diorang tak dituntut darah. Okey. Fi ayat kisos dan juga dan kenapa kerana dikatakan kenapa kena setara? Liqaulihi sallallahu kerana liqaulihi ta'ala kan firman ta'ala dan ayat kisos. Lepas ayat puasa. Lepas ayat puasa 186, 87, 88. 88 Allah nyatakan al-hurru bil hurri. Orang merdeka dengan merdeka. Maksud yang merdeka tadi tu orang yang bukan tawanan perang. Kalau yang dibunuh tadi tawanan perang, maka actually dia takkan dibunuh orang yang bunuh dia. Diat berjalan, pampasan dibayar, tapi tidak akan dibunuh. Itu je. Benda lain berjalan. Tapi bunuh tidak. Maka orang yang membunuh tadi masalah apa? Diat dan sebagainya, apa dia punya kafarah dosa kerana membunuh tadi pun berjalan. Berjalan Wa an Ali radhiyallahu anhu, daripada Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, minas sunnati, daripada sunnah, alla yuqtala hurrun bi abdin, bahawa tidak dibunuh seorang yang merdeka dengan sebab seorang hamba. Wa li khabari Abi Daud, kerana khabar Abi Daud yang Abi Daud riwayatkan hadis nombor 4517, la yuqtalu hurrun bi abdin, tidak dibunuh seorang yang merdeka dengan sebab seorang hamba. Manakala dia bunuh seorang hamba, maka takkan dibunuh orang merdeka tadi. Ini di antara syarat-syarat dia. Dalam masalah lelaki bunuh perempuan, ya, akan dibunuh lelaki berkenaan. Maka maksud dia perempuan punya rendah, lelaki tinggi, perempuan tidak takkan lelaki tak dibunuh, tak akan dibunuh. Kalau lelaki bunuh perempuan, lelaki tidak dibunuh. Perempuan bunuh lelaki, perempuan tak akan dibunuh. Sama aja. Raja bunuh rakyat, dibunuh. Rakyat bunuh raja pun dibunuh. Dia tak ada beza tu. Pasal yang disebut dalam masalah hamba ni bukan hamba masalah
hamba-hamba. Dia hamba dan Islam ni hanya berlaku dalam tawanan perang. Siapa-siapa tertawan dalam peperangan, dia adalah hamba. Yang merdeka adalah orang yang tidak ada menjadi tawanan perang. Itu je. Jelas Okey. Seterusnya. Watuk talu jama'atu biwahidi. Ini akak tanya soalan tadi. Dan akan dibunuh jamaah. Maksud dia satu kumpulan manusia bil wahidi dengan sebab bunuh seorang. Dengan sebab bunuh seorang. Tengok nanti di bawah tu. Rawa Malikun fil Muwatta. Telah meriwayatkan Malik dalam Muwatta an Sa'id bin Musayyab, daripada Sa'id bin Musayyab, anna Umar bin Khattab, wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qatala nafaran. Dia telah membunuh, dia telah hukum bunuh nafar, satu kumpulan manusia, khamsatan aw sab'atan, 5 atau 7 orang. Bi rajulin wahidin, dengan sebab pembunuhan seorang lelaki. Qataluhu ghilatan. Mereka bunuh dia secara apa? Secara senyap-senyap. Diorang ajak dia datang satu tempat, diorang kepung dia dan diorang bunuh orang ramai. Ini bukan bunuh yang tepi pasar ni, satu lawan satu, tak. Dia tarik orang tu buat pergi, dia bunuh beramai-ramai. Okey, maksud dia pembunuhan tu berlaku. Maka Umar bin Khattab telah bunuh 7 orang atau 5 orang tu. Walaupun dikatakan siapa yang menyebabkan, actually macam kalau dalam sistem biasa, siapa yang directly menyebabkan kematian. Dia kalau kata tikaman tu datang daripada 5 orang serentak, 5 kena lah kan, 6 orang serentak, 6 orang kena. Yang ni tikam sini tak mati lagi, ni tikam tak mati lagi, so semua sekali tikam, kena lah semua. Semua pegang kayu sebatang, pukul mati. Macam kes budak-budak yang gangster sekolah kan, pukul kawan kan, pukul seorang tumbuk sikit, seorang tumbuk sikit, seorang pegang kayu, seorang pegang sekian. Semua pakai benda tumpul, tapi seorang pukul seorang sikit. Maksudnya semua sekali kena. Maksudnya kalau anda kata yang bunuh tu ramai mana sekalipun, tetap kena. Dan waqala, berkata Umar, lau tamala'a alaihi ahlu Sana'a. Kalaulah, dia kata apa? Berhimpun, bersepakat alaihi, untuk membunuh lelaki yang mati ni tadi, ahlu Sana'a, penduduk Sana'a seluruhnya, Semua kena bunuh. laqataltuhum jami'a, aku bunuh semua sekali. Kalau pembunuhan seorang lelaki tadi dibuat oleh semua penduduk Sana'a, aku bunuh semua sekali, kata Umar. Semua sekali akan kena. Okey. Warawa misli dzalika waruya misli dzalika an ghairihi minas sahabati wa lam yurkan alaihim. Dan diriwayatkan seumpama itu daripada selain Umar, dekat dengan para sahabat, dan tidak diingkari ke atas mereka. Yang ini yang kita kata, bila para sahabat keluarkan fatwa, tak ada seorang pun kata mana boleh, kena seorang-seorang saja, maka tidak siapa mengingkari, maka dianggap ijma'. Lepas ini kita panggil apa? Sebagai kesepakatan para sahabat tentang pemahaman satu dalil. Dalil berkenaan nyawa dengan nyawa kan? Is it nyawa 1-1 atau 1-10? Macam mana? Jadi ikut kefahaman mereka tak 1-10 berjalan. Dan Umar keluarkan fatwa, dan Umar laksanakan fatwa tadi. Dan dia kata kalau satu Sana'a bersepakat bunuh seorang lelaki, aku bunuh semua sekali penduduk Sana'a. Dia kata. Dan semua diam. Dan memang kita pelaksanaan Umar 7 orang tadi atau 5 orang tadi dibunuh dengan sebab bunuh seorang, dan semua bersepakat. Dan kita tahu bahawa para sahabat Nabi SAW macam Umar, ketika dia memerintah, dia sering ditegur. Ali sering tegur dia sampai Umar kata, daulah Abu Hasan halaka Umar. Kalau bukan kerana Abu Hasan, itu Ali, binasalah Umar. Pasal akan buat salah, Umar akan tersilap. Pasal antara advisor dia terdekat adalah Ali. Dan Ali adalah bapa mertua dia. Umar kahwin dengan anak Ali. Anak Ali dengan Fatimah, nama dia Kalthum, dikahwini oleh Umar. Jadi Umar bin Khattab je. Maknanya dalam kes Umar ni, kalau 6 orang katakan jemaah yang membunuh, walaupun 2-3 orang daripada ramai-ramai tu pukul sikit dia ataupun tak pukul langsung, Kita dalam kumpulan tu kena semua. masuk je. Kena semua. Kecuali dia ada bukti saya tak ada hadir sama. Saya ada kat ujung sana. Yang pukul ujung situ. Saya duduk kat sana tak keluar pun. Saya kunci pintu bilik. Takut. Yang pukul 5 orang saja. Dan dia ada bukti dia duduk sana je. Jika tidak dia sama-sama hadir di situ, memang bersama terlibat, kena. Lalu tak ada kaitan lah. Orang kat sini langgar kereta, asal kita lah kena. Mana boleh angkut semua, Kak. Kena buktikan dia ada kat situ. Saya kalau akak aksiden tepi jalan, orang aksiden seberang sana, kita lintas seberang sini, polis tak angkut semua, Kak. Dia nampak kereta Proton. Okey, ini aksiden Proton. W, masuk. Mana ada macam tu, Kak? Dia mesti ada koordinat dia. Kawan kamu ke? Kawan kami. Ya, masuklah sekali. Ada koordinat dia, siapa nak bela diri, kena jawab lah kenapa.
Ada pun ada kesepakatan. Bahkan macam kes tadi, lelaki yang dibunuh tadi dibawa lari oleh mereka ke tempat khas untuk dibunuh. 7 orang, 5 orang tadi bawa seorang tu pergi tempat lain. Dia terlibat semua sekali. Tok Omar kata, untuk matikan orang tu, satu person nak pukul cucuk-cucuk jari memang tak boleh. Tapi maksud dia, kesepakatan mereka bunuh seorang lelaki tadi. Semua tunjuk jalan. Ini kata, mana keluar sana? Sana, tunjuk, dia tipu. Semua terlibat, semua kena. Walaupun seorang tak terlibat dalam. Ya, pembawaan. Itu fatwa tadi. Yang kita kata pasal penyebab kepada pembunuhan tadi tu. Mana sengaja atau tak sengaja. Kalau tak sengaja pun dengan kalau bukan direct, indirectly. Contoh macam kita gali lubang, kan orang jatuh lubang tu. Kita tanggungjawab tak? Tapi ni fatwa kan. Tu ni, lubang, orang jatuh lubang kita gali. Kita tanggungjawab tak? Tunding jari. Pergi sana. Sana. Kat mana nak pergi? Sana. Ni jari ni. Yang ini lubang, orang tu jatuh mati. Yang ini jari, tunjuk. Tak serupa lagi ke? Kat mana nak keluar? Sana. Padahal dia tunjuk jalan supaya semua isyarat jari itu untuk supaya orang tu sampai ke tempat untuk dibunuh. Semua tunjuk jari. Bahkan semua berpakat bohong pada lelaki berkenaan supaya dia kena bunuh. Apa beza dengan orang gali lubang? Yang orang tu jatuh dan lubang tadi, sedangkan bukan dia yang bunuh orang tu, lubang tu yang bunuh. Kan? Bahkan orang tu, dia bukan sebab lubang tu, cara jatuh yang salah. Kalau dia jatuh style kucing, tak mati. Kalau lepas tu kita silat kan, jatuh kan, macam style gaban jatuh ke, tak matilah. Tapi tajuk dia indirectly terlibat. Kalau kita gali lubang, orang jatuh, kita tanggungjawab. Tunjuk jari, pergi sana. Tunjuk kat mana nak keluar, sana. Padahal kita tunjuk dia kepada tempat orang nak bunuh dia. Terlibatlah sama. Itulah saya kata tadi, apa gali lubang dia, beza dia. Saya tak bunuh pun dia, lubang tu yang bunuh. Subahat kak. Mana indirectly. Tapi benda tu kata, Umar kata semua sekali aku hukum. Semua sekali kena. Ustaz, tapi ini fatwa Umar kan. Dan para sahabat Nabi bersepakat tidak menolak. Sekarang ni, katakan sekarang, kalau katakan kita boleh tak ubah mengikut penglibatan masing-masing. Kalau sekiranya para sahabat Nabi yang faham dalil, belajar dengan Nabi direct, beliau fatwa, kita dah lah tak faham bahasa Arab, huwa mahum je kita tahu. Takkan kau kita lagi pandai daripada para sahabat Nabi? Mestilah para sahabat Nabi, ijma' para sahabat didahulukan. Itu kenapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata, Quran, Islam itu adalah Quran, Sunnah, kefahaman para sahabat. Yang ini part ni yang sebab orang semua gagau ni. Sebab para sahabat dah tunjukkan, follow. Sebab Allah tak sebut dalam Quran kan, kita kata Islam ni, manusia ni selamat dengan 2 perkara. Ittiba' 2 perkara. Pertama, ittiba' Rasul. Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu semua cinta Allah Ta'ala, Nabi kata, Allah Ta'ala suruh Nabi kata, kalau kamu semua cinta Allah Ta'ala, ikutlah aku. Kalau kamu ikut aku, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala ampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Surah Al-Imran ayat 31. Dan dalam Al-Quran tak nyatakan surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun. Dia orang yang mula, yang awal masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar. Dia muhajirin kalau ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang ikut mereka dengan baik. Kumpulan manusia ni, sahabat Nabi yang awal, muhajirin ansar, dan juga orang ikut mereka dengan baik. Orang-orang ni radhiyallahu anhum wa radu an. Apa lagi tahap yang lebih tinggi? Tak ada dah. Kan? Cuma kita kata possibility timbul tajuk. Macam kita kata macam terpaksa ikut ke tidak. Kalau anda kata saya terpaksa ikut sebab bagi jawab, bagi alasan lah. Supaya darah anda lepas. Jika tidak, anda kena semua sekali. So kita kata macam Omar buat tadi kan, 6 orang, 7 orang. Mungkin kalau kita ikut CSI, the real pembunuh tu mungkin diketahui. Pasal yang bunuh dia adalah inilah dia kan. Yang ini yang pukul dengan ni tak mati, pukul peha tak mati. Yang mati ni adalah pukul sekian. Itu mungkin kita kata CSI akan buat lah. Tapi dari segi asas tadi, para sahabat Nabi SAW, mereka semua sekali, kalau tak mati pun benda itu membawa kepada kematian. Kalau tak pun dia membantu. Contoh macam orang tak jatuh, yang ketikam katakan ni, tapi kita yang pukul dia sampai dia tak sedar. Kalau dia sedar, mungkin dia buat dia tertepis. Kan penyebab juga. Everybody is actually terlibat. Bentuk tarian, lebih lagi ramai yang bunuh seorang, lagi teruk. Kan? Tak jantan langsung. Kan? Kalau nak bunuh seorang-seorang je, jangan bunuh lah. Kan? Usah bunuh orang pula. Okey, baik. Ustaz kata, ni di mana orang pergi ke rumah tu, orang tu kira dia jaga pintu kat luar. Ya. Ya, sama. Yalah, pasal waktu ni pintu kat luar. Well plan. Macam kes Sosilawati lah. Ya, betul. Yang direct, indirect, betul. Nampak? Dan bila mahkamah jatuhkan hukuman pada mastermind pun kena. Nak kata mastermind tikam, tak.
Keterlibatan. Maknanya kalau ada seorang tu dia tak datang pun, dia dekat sana. Tapi dia yang Hello. Okey, boleh. Angkut. Banggai. Habis. Itu tajuk dia. Memang dia cerita mahkamah jatuhkan hukuman gantung mati Semua sekali. Yang master itu yang perempuan tu semua sekali. Mastermind, tukang laksana, tukang lupus mayat, semua sekali kena. Mayat tu dah hancur. Tak ada dah. Tak kira menggunakan apa. Seorang cekik dulu ke, seorang tikam dulu ke, tak kisah. Tapi cerita dia, mati telah mati. Kesepakatan telah berlaku situ. Tak ada siapa. Dia actually macam ni tau. Kalau tidak pun diorang ni kan, macam mana dia tak ada, mayat tak ada dah. Siapa yang ada kat situ? Semua kena tanggungjawab. Macam di tanah macam Yaman kan. Bila mati orang ni, katakan ni mati di kampung ni. Kampung, katakanlah kampung Bani Hushaish. Yang ini daripada Khawlan. So kalau yang seorang ni mati di sini, orang kampung ni semua terlibat, bertanggungjawab untuk bayar diat. Kalau bukan pun tutup darah, satu kampung tu kena bayar diat untuk kematian yang berlaku di kampung dia. Bukan confirm dalam kampung dia tak ada orang lagi kecuali orang kampung dia. Macam orang kampung dia je yang ada. Mana orang kampung situ? Ada kes dulu. Kes macam mana entah dekat Yaman. Tapi perang kabilah lama lah. Pasal kabilah tak nak bayar. Dia kata tak nak bayar. Tapi cerita dia, benda tu berlaku kat tanah diorang. Dia bertanggungjawab patutnya di atas apa yang berlaku kat situ. Itu tajuk lain tapi kita bincangkan kemudian insya-Allah. Baik. Wa kullu syakhsaini jaral qisasu bainahuma, yang setiap orang yang berlaku kisas pada kedua-duanya. Mana pada yang melakukan bukan fi nafsi pada jiwa, yajri bainahuma fil atraf, akan berlaku juga kisas pada atraf. Hujung jari dia. Ni yang kita kata hujung jari, maksudnya putus ke apa ke, cala ke, luka dan sebagainya. Ini adalah benda yang berlainan yang kena berlaku juga. Kenapa tengok kaki bawah nombor 2. Wal a'dha, dan anggota juga dikira sebagai tempat yang berlakunya kisos, adalah dalam surah Al-Maidah 45 Allah Ta'ala nyatakan liqaulihi ta'ala, kan firman Allah Ta'ala, wa katabna 'alaihim, dengan fardu ke atas mereka, kami tentu ke atas mereka, fiha, dan Taurat, anna nafsa bin nafsi, bahawa nyawa dengan nyawa, wal aina bil ain, mata dengan mata, butakan mata orang, balas mata, butakan mata balik, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, wasinna bis sinni, gigi dengan gigi, wal juruha, dan luka, qisas, ada pembalasan semula. Ini kita kata yang di Islam saya kata tu, kita bincangkan atas yang mati 3 bentuk. Kalau terus hilang nyawa, sengaja, tak sengaja, serupa macam sengaja. Okey? Yang itu habis. Sekarang ni yang masuk adalah bahagian bukan nyawa, tak sampai nyawa, tapi apa? Anggota tubuh. Kecederaan panggil, kecederaan. Ini juga adalah antara jenayah dalam Islam. Sebab kenapa belajar silat ke apa, jangan fikir pukul orang saja. Kan? Belajar taekwondo dan berapa tumbuk orang. Pukul orang tadi best. Tak, dalam Islam anda akan kena. Kalau tidak akhirat, ni kat dunia ni dahulu. Memang kita katakan diadukan, mahkamah akan bertanggungjawab untuk panggil, dan kemudian pengadilan akan dibuat. Apa dia punya kecederaan ni kita akan baca secara detail. Dia dalam dalam 10 jenis kecederaan. Kecederaan yang kita kata melecet saja ke dan sebagainya, hilang ataupun lumpuh sebagainya, itu akan beza dari segi kisah dia. Okey. Kalau Sultan Tomai katakan Nahuri yang pukul Sofi sampai mati. Itu sebab kalau anda kata, itu sebab kenapa tidak ada dalam Islam menghalalkan untuk kita macam kes apa? Tanda tangan mati. Sign mati itu tak wujud. Sign mati itu tak wujud. Mana ada orang tu boleh korbankan nyawa dia untuk satu benda hanya kerana dia suka. Kalau nyawa kita bukan milik kita untuk sedekah kat orang. Kalau anda kata kita untuk jihad fisabilillah di atas arahan Allah Ta'ala, kita keluar. Tapi masih lagi tak ada sign nyawa. Tak ada sign nyawa pun. Kalau kita belum mati, yang ini yang tu ada jaminan. Si penganjur tadi tak nak apa tanggungjawab. Tak nak bertanggungjawab di atas apa kecederaan berlaku pada kita. Maka automatik patutnya kita jangan bodoh sangat, serah diri kita kat situ. Kan bagi pukul kita kepala kita, jadi macam dalam boxing kan. Actually benda tu terhentakkan kepala berkali-kali tu. Jadi weng pekat telinga dan sebagainya berlaku. Abang saya ada 2 orang. Dia seorang pekat kanan, seorang pekat kiri. Jadi bila dia berjalan kan, kau berjalan kan dengan 2 orang kan, cakap salah telinga dia tak dengar. Dia yang boxing ketika budak muda-muda tu, masuk boxing dan sebagainya kan, seronok boxing. Jadi seorang pekat
Sepekat je. Jadi bila dua orang berjalan nak bercakap, dia kena bersilang-silang. Jalan-jalan macam tu kan. Pasal seorang tu pekak kurang dengar belah kanan. Bila dia dengar sini, dia kurang belah kanan. Tapi sini dengar. Tapi seorang tu pula kurang sebelah sana. Jadi bila dia bercakap tu, dia orang terpaksa alternate. Ada macam tu. Pasal apa? Main boxing sangat. Benda tu tak ada pampasan. Kalau benda hazard lain, kita ada pampasan, insurans. Kalau kita datang kerja, pergi kat kerja, tuan-tuan tahu kan? Pergi kerja kemudian aksiden, hilang kemampuan bekerja dan sebagainya, sok-sok tanggung. Tahu kan? Tu caruman dibayar tiap bulan tu. Ingat ni, jadi majikan kena isilah, tapi kena waktu kerja lah. Kalau waktu kerja sampai pukul 5 petang, datang pukul 10 malam, tak ada cover dah. Tak. Kecuali assignment kerja. Kenapa pergi Taman Tun? Sebab ada assignment untuk buat liputan belajar. Dia okey lah. Kalau tidak, dia kan kecederaan terdapat pembahasan. Itu benda kes dia. Dalam sukan yang bahaya macam tu, tidak ada insurans sebenarnya. Insurans kalau letak premium pun gila-gila mahal. Dan macam orang yang masuk extreme sport, panjat bukit dan sebagainya, ada orang tawarkan. Tapi dia punya insurans tu terlampau mahal. Dan mengarut dia beli insurans ni pun. Dan dia macam beli benda tak pasti. Kalau tak mati, dia makan duit kita. Kalau kita mati, dia keluar duit bayar kita. Itu bentuk insurans sebenarnya. Dan dia bukan jaminan baik. Dia bahkan kadang-kadang timbul tajuk dekat negara-negara barat, bahkan dalam keluarga non-Muslim banyak je kes ni. Mana bunuh keluarga, anak beranak sebab nakkan insurans. Dia tahu abah dia sejuta. Dia kalau polis Malaysia ni, kalau dia kata non-Muslim mati kan, dia kaji sungguh-sungguh. Memang dia akan detail apa kan. Pergi rumah tengok betul mati ke tidak. Dia takkan ni. Macam kita Melayu, kita kata bapak saya meninggal, bila pukul berapa tadi? Ni sudah doktor kan, habis. Kalau non-Muslim, saya tengok dia buat urusan dekat ni, saya nampak perhatikan polis agak detail. Sebab orang kadang-kadang bunuh kerana nak insurans ni banyak. Bapak beli insurans premium mahal, anak pun bunuh bapak dia. Banyak jadi kes sebenarnya ni. Negara barat ke negara Malaysia pun ada sama. Kadang gitu, kalau dia kata beli insurans, jangan beritahu anak. Nanti kena bunuh awal. Ada anak impikan bapak mati awal. Bapak aku ada insurans mahal sejuta, kalau dia mati aku kaya. Jangan pasal. Ini semua yang jahanamkan keluarga. Dan sekali anak mengharapkan bapak mati. Sebab apa? Dia insurans. Ada bapak letak insurans untuk anak, tunggu anak mati. Kalau mati boleh kahwin lagi. Okay. Yelah, kalau dia belikan mahal untuk anak dia, betul dia tahu dah, ni anak aku letak 5 orang, ni satu ni sejuta, 2 juta. Ni kalau accident 3 orang, 3 juta ni. Ini masalah juga lah. Ni sakit jiwa dia panggil. Terus buat. Jadi memang kita kata sukan-sukan yang berbahaya macam tu tak ada. Kan? Bahkan tak ada jaminan. Jangan sebab itu elakkan. Kan? Tak payah buat benda tu. Kalau nak betul-betul cedera, biar cedera fisabilillah. Cedera kerana Allah. Ini cedera kerana apa? Happy-happy. Pukul orang dapat piala. Lepas tu tak ada pun orang sanjung sampai sekarang. Kan? Juara Tomoy kampung Kuala Kedah. Kan? Tak ada sampai sekarang jumpa berjalan. Inilah juara Tomoy kampung Kedah. Inilah dia. Mana ada orang jumpa sila jalan cik. Mana ada? Kan? Kadang-kadang jumpa tu berjalan dengan pak cik tu juara Tomoy, tapi orang dah tak layan dah. Kena tua dah pun. Tak ada benda faedah pun. Tak salah. Kalau malaikat dengar hormat tak apa juga. Malaikat tak hormat pun buat benda. Banyak orang kita salah faham. So kalau nak cedera betul, biar fisabilillah. Cedera hilang kaki ke kerana Allah Ta'ala, tak apa. Hilang mata kerana Allah Ta'ala. Ini hilang mata kenapa? Saja sport. Kan? Nak tomoy, nak sepak kepala, terkeluar biji mata. Bahaya juga ni. Okey. Dia kata wasyaraitu wujubul qisasi fil atrafi ba'da syaraitil madhkurah itsnan. Dia kata syarat untuk wajib qisas pada ni ujung anggota tubuh badan manusia ni, setelah syarat-syarat yang disebut kat atas tu, ada 2. Pertama, al-ishtirak fil ismi khas. Mana perkongsian pada nama yang khas. Itu kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Maksudnya benda tu kena ada. Okey? Wa alla yakuna bi ahadil atarfaini syalal. Dan tak boleh dia pada satu pihak tadi ada sifat macam kelumpuhan. Maksudnya orang yang mencederakan tadi, yang dicederakan tadi mesti ada berdua benda tu. So untuk balas balik. Kalau dia kata contoh macam orang ni patahkan tangan orang ni. Tangan apa? Tangan kanan. Tapi dia tangan kanan tak ada. Tak boleh lah. Kita nak balas balik. Atau tuntut dibalas balik pada tangan yang kalau kanan tak ada, kiri lah kita patahkan waktu. Tak boleh. Dekat sini kita timbul tajuk ni, masalah akan timbul bayaran. Kalau dia kata orang tu nak tuntut juga. Kalau kita ada 2. Dalam bab darah, nyawa-nyawa. Dalam bab melampau dengan sengaja ni. Maksudnya orang tu serang kita dengan pisau, tikam. Tikam-tikam putus tangan kita. Ada masalah kat situ, kena timbul tajuk. Maksud dia, tapi kalau yang dia tikam kita tu, dia tak ada tangan, macam mana?
tangan tak cukup. Contoh dia potong tangan kita, tapi tangan kiri dia potong, tangan kanan kita yang hilang. Tangan kanan dia tak ada. Kita tak boleh potong tangan kiri dia. Faham tak? Kan, ada senjata yang digunakan tadi, dia pegang sebelah kanan, sebelah tangan je. Jadi dia sederkan kita. Atau dia sepak kita, patah kita punya tangan. Tapi tangan dia tak ada. Soalan ni lain sikit lah. Katakan kalau curi dia, kena potong tangan. Kalau dia tinggal lagi sekali, betul dia potong tangan gigi? Tak, kaki. Kaki. Ini, sini. Silang. Dia sini. Ada curi lagi. Dia sebenarnya tahu, kalau orang tu boleh curi lagi lepas pandangkan potong, hebat. Seriously, lepas dia curi, nak mencuri tu dia kena tengok depan tangan dia. Dia ingat lagi benda tadi. Dia takkan gila-gila nak buat. Sebab kenapa di negara-negara yang kita kata dilaksanakan hudud tadi, kadar jenayah dia rendah. Sebab orang tu macam kalau di US, lepas keluar mencuri lagi. Bahkan dia dapat kemahiran pula. Dia pakar buka peti besi, kawan dia pakar buka mangga padlock. Dia boleh tukar kemahiran. Kau ajar aku ajar kau. Lepas tu yang ni pula pakar buka elektronik punya, belajar pula. Bahkan sebahagian penjara tu tempat tukar maklumat sebenarnya. Universiti sambil makan free. Kat luar ni orang kita kebuluh nak makan. Yang dalam tu dah dalam keadaan kurung tadi, kesihatan terjaga, vitamin ada sebagainya, cuma tak boleh keluar rumah je. Kalau makan tak ada komplain. Memang berkomplain. Kan bagi ikan goreng tak nak ni kan, siapa kena tahan itu. Kan ikan makanan tak sedap. Amboi kan, nak makan Kentucky Fried Chicken ke? Dah lah kena tahan dengan polis. Lepas tu nak minta lebih-lebih. Ini memang kita kata bagi benda tak elok tak boleh. Islam tak pernah benarkan. Tapi kerana sistem yang kita ada, sistem British tu, memang suruh kurung penjenayah, dia bukan tambah baik, tambah buruk sebenarnya. Bahkan pengedar dadah dia boleh tumpu line pula. Kau apa? Nanti keluar nanti di line pula, ada sambungan pula. Kau keluar dulu kan, kau tengok anak buah aku okey. Dia keluar pergi jumpa pula. Ya, network lain pula. Sebenarnya. Tapi kan dia kata tangan terpotong, tak ada dah. Tu Allah Ta'ala tu sebab kita kata apa? Satu benda yang berlaku dalam Islam ni adalah haibah. Haibah. Hukum-hukum Islam ni dia ada kehormatan yang tinggi di sisi hati manusia tanpa kita paksa. Benda berkenaan manusia tu tengok benda tu besar. Berbeza dengan benda hukuman buatan manusia. Maksudnya kita pernah kata Amerika Syarikat tak mampu nak haramkan arak. Walaupun nak gunakan berbilion duit dia nak haramkan arak, 12 tahun mereka buat. 1932 pada tahun prohibition tu diharamkan arak, tapi gagal. Kenapa gagal? Sebab benda tanpa iman, tanpa bantuan Allah Ta'ala. Kita dengan Islam ni kita tahu bahawa hukum Allah Ta'ala perintahkan, dia suruh kita buat, intan surullaha yang surkum. Itu janji dia. Kalau kamu bantu Allah Ta'ala punya agama, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Tapi manusia sering lupakan ni. Dia kata macam, tapi lagi. Kan? Yang tu tak solat lah. Tak solat belum tu baik lagi. Yang tu. Allah Ta'ala tahu, bila dia berikan pada kita satu syariat, dia tahu patut ke tidak. Sebab itu kita macam bertanya, kalau potong tangan kan, dia takkan buat dah. That's the best solution. Orang takkan buat dah. Tapi nak kena potong tu syarat dia, barang tadi mestilah tersimpan, terkunci. Kemudian kadar barang tadi mestilah lebih daripada 1/4 dinar. 1 dinar 4.5 gram, bagi 4. 4.5 gram bagi 4. Itulah nilai barang yang dicuri tadi. Kemudian jangan mencurikan lapar. Apple sebiji takkan boleh potong tangan. Okey, cerita-cerita bohong je. Cerita Aladdin ke Alibaba ke sebagainya kan. Apple sebiji potong tangan. Robin Hood. Mana? Itu bohong. Dalam Islam tak boleh potong tangan dengan hanya apple sebiji. Bahkan kalau ada kelaparan berlaku, tidak akan dilaksanakan. Orang tu cik, kenapa kelaparan? Lainlah. Kalau tarik ATM bank tu, itu bukan kelaparan nama dia. Itu lapar gila panggil. Kan? Tarik, diikat ATM bank tu, diikat dengan kabel, tarik dengan 4 wheel drive. Itu kalau potong tangan selesai masalah. Cik dah cakap. Kalau yang tu sepotong silang tu kan rompak. Dia tarik benda tu gila. ATM machine tu kan, diikat benda tu tarik. Confirm kalau laksanakan tak buat dah lepas ni. Ini pasal apa? Dia fikir-fikir kalau masuk penjara masih lagi cukup kaki tangan. Keluar balik nanti 4 tahun 5 tahun macam grad, nanti orang tanya datang mana? Saya balik London. Kan? 4 tahun tak dekat Malaysia kat mana? London. University of penjara. Buat degree. Serius. University of Criminals. Tu kisah dia. Dia masalah timur tajuk, masalah keberkesanan tadi, macam kita terang itu, keberkesanan dia adalah pada Allah Ta'ala. Kita buat, Allah Ta'ala akan bantu. Tak buat,
Kan persoalan banyak tak menjadi menyelesaikan masalah. Soalan kita kata Allah Ta'ala tak tahu lagi apa yang patut, apa yang tak patut. Itu kita tanya sendirilah kan, atas dasar iman kita. Jangan kata benda berkenaan Allah Ta'ala surat laksanakan, laksanakan. Dia ada kehormatan di situ. Ada haibah. Hukum Islam ni ada haibah. Ada benda sifat menggerunkan ataupun kebesaran di sisi jiwa manusia. Walaupun benda berkenaan kita kata macam kes arak dan sebagainya kan, tak laksana pun apa lagi. Orang Islam dah dalam hati dah mula tolak. Macam tadi pasal kes berkenaan dengan hudud dan sebagainya, itu atas kerajaan, bukan kita yang kena buat. Bukan kita yang kena pergi tangkap orang. Polis kena tangkap orang. Tuan-tuan tak buat apa pun. Selama ni kalau merompak, tuan-tuan kena cari orang perompak ke? Tak. Tuan-tuan kena pergi hukum perompak tu ke? Tak. Siapa hukum? Mahkamah. Siapa tangkap? Polis. Tuan-tuan kena buat kerja ke? Tak. Yang pengen kepala kenapa? It's the same thing, same system. Sistem yang sama. Bukan kerja kita. Kerja kita, apa yang berlaku kepada kita, itu atas kerajaan, bukan atas kita. Atas kerajaan, bukan atas kita. Macam bila sebut berkenaan haram ke atas individu, timbul tajuk macam babi. Nak makan, tengok lori babi lintas sudah. Okay, tapi masalah juga Carlsberg punya baju pakai kan? Carlsberg kan, dulu Liverpool lah, sekarang tak pakai yang Liverpool. Pakai apa? Saya catat lah. Dia panggil riba pula. Ini tajuk dia macam tu. Dia haibah tu Allah Ta'ala akan lemparkan dalam hati kita. Benda yang menyebabkan kita gerun untuk tinggalkan. Itu Allah Ta'ala punya kerja, bukan kerja kita. Dan kalau manusia tak percaya dengan janji Allah Ta'ala, ada masalah lah. Kita macam mana? Pasal benda tadi bukan atas kita, atas kerajaan. Yang bekerja tangkap orang, polis. Yang akan mengkaji benda berkenaan, pendakwa raya. Yang akan hukumkan, mahkamah. Yang akan laksanakan hukuman tadi, maka kerajaan, bukan kita. Bukan atas anda. Anda takkan ditanya berkenaan dengan kena tangkap pencuri ke tidak. Tak payah. Nak tangkap orang berzina ke tidak, Jabatan Kami Islam buat kerja, bukan anda. Tuan pening kepala. Macam mana nak buat kerja ni macam mana? Tak ada. Bukan kerja kita, kerja kerajaan. Pening kepala buat apa? Yang masalah pelaksanaan, tak buat kerajaan ni kena bagi kita. Duk pening kepala. Tak ada. Anda akan ditanya kenapa tak buat. Mana ada? Macam mana orang yang tak bagi nafkah pada anak, sedangkan tak ada anak, takkan ditanya. Macam tu orang yang tak ada pegang jawatan kerajaan, dia takkan ditanya. Itu atas kerajaan, bukan kerja tuan-tuan sekalian. Sibuk apa? Faham tak? Siapa saya kata pilih? Pandai-pandai sendiri ya. Bukan saya pilih, saya tak pilih. Siapa terpilih? Saya kan terpilih kot. Pandai-pandai lah kan. Haji universiti jauh, tak tahu-tahu lagi. Okey. Baik. Yang siram asid itu macam mana? Siram asid, kalau anda kata dalam siram asid, kalau mencederakan orang tadi dengan cecair dan sebagainya kan, dan memang kita confirm dalam nak simbah balik, takkan boleh sama. Mungkin percikan terlebih, automatik ditukar pada pemasan bayaran. Pada benda-benda yang tak boleh dibalas balik. Lepas tu dia kata dalam nombor 3 kan, dia kata li'anna min ma'nal qisas tamathul. Kerana di antara maksud qisas ni adalah serupa. Contoh tangan kanan, mata kanan. Nak buat mata kanan balik, dia tak ada mata kanan. Dan di situ akan timbul wala tamathul baina yumna wal yusra. Dia kata tak ada kesarupaan di antara kanan dan kiri. Min haisul manafi', daripada kegunaan. Contoh macam untuk tangan kiri untuk buang air. Kita patahkan tangan kiri kita, dia putuskan sampai tak boleh kita nak buang air dah. Tak boleh nak istinja dah. Lepas tu kita nak putuskan tangan kanan dia. Pasal tangan kiri memang dia tak ada. Tak boleh lah pula. Sebab apa? Manfaat tangan kanan lain, manfaat tangan kiri lain. Ustaz, Ya. contoh asid tu, saya rasa tak patut lah kalau orang tu sembang asid, dia tak dibalas dengan. Tak boleh. Kalau anda kata boleh serupa, Orang tu dah, tajuk dia kalau boleh serupa. maknanya kalau muka, letak asid kat muka dia lain elok. Kalau melampau, walau 1 inci melampau, Tadi, dia sembah bukan pegang ikat. Bukan merosakkan muka orang, tak boleh. Contoh macam orang tu dah luka, kan, luka patah. Kalau boleh serupa, kita buat serupa. Kalau tak boleh serupa, tak boleh buat. Tu kenapa kita kata keserupaan itu mesti. Kalau kita sembang asid, tapi kurangkan lah. Dia That's the problem. Itu masalah. Ya, yang itu masalah. Tak, tadi itu masalah dia. Itu masalah dia. Itu sebab kenapa tadi kita kata bab kalau tadi keserupaan. Contoh orang tu tak ada tangan. Kita nak patah tangan macam mana? Kalau dia kata simbah asid tadi. Kalau boleh keserupaan itu berlaku, yes. Contoh macam simbah kat tangan. Simbah kat tangan saja. Kalau simbah kat mata melampau terkena mata kanan macam mana? Kena simbah mata kiri je rosak. Datang kita simbah terkena mata kanan. Dan lebih pula, kebetulan kulit dia dengan kulit kita tak sama. Kulit kita ni lebih pelembab, kulit dia kurang pelembab. Simbah-simbah kat kita, katalah hilang tu dalam 5 inci. Simbah kat dia tampak tulang terus.
Tak boleh. Dengan sebab itu, bila susah untuk keserupaan, tukar pada pampasan. Susah nak pasal kalau dia buang macam tu. Kalau kita pandai silat, elak juga. Tajuk dia tadi tak boleh. Dia mesti serupa. Kisos itu maksudnya serupa. Mereka tak boleh yang ini kanan, ni kiri, ataupun yang ini satu mata, ni dua mata. Tak boleh. Yang ni patah tulang, ni patah 3 tulang. Tak boleh. Kan kata orang tu pukul patah satu tulang je. Kita pukul dia tak patah-patah. Tak boleh pukul 3 kali. Tak boleh pukul sampai patah. Dia pukul sekali terus patah. Kebetulan kita punya kekuatan satu. Kedua, mungkin tulang kita rapuh, tulang kita tak rapuh. Ada tu orang tulang dia hantuk-hantuk kat dinding dia tadi, tulang dia keras. So dia pukul kita sekali, patah tulang kita. Kita pukul 3 kali tak patah, 3 kali tak aci. Dia masih serupa. Bukannya sampai patah Ustaz. Tak boleh. Once jadi itu masalah. Itu seksa tu je, tak boleh. Kan ingat tak kita cerita bab membunuh itu? Bab bunuh tadi kan. Kalau sekiranya waris si mati nak tuntut darah dan dia mampu membunuh, macam mana cara orang tu dibunuh, maka keserupaan akan timbul. Contoh macam kalau untuk bunuh dengan tikam, akan dibunuh dengan tikam. Tapi saya kata tak, kalau orang kata untuk bunuh dengan campak di batas bangunan, kita tak boleh. Kita tahu campak mati ke tidak. Kita campak, dia campak kawan A, jatuh di tingkat 2, mati. Kita tolak dia tak mati, tak boleh. Dengan sebab itu kenapa kadang-kadang dalam kes-kes macam kes yang dekat Yaman kan, dia tunjukkan gambar dia tembak budak yang membunuh tu, dia terus semayang dulu, kemudian dalam keadaan bergari tu dia tembak dari belakang. Sebab apa? Budak yang membunuh ni dia liwat, dia rogol seorang budak, liwat, dia campak di atas bangunan, mati. So bila dia orang hukum dia balik terus tembak. Mungkin ada orang tanya kenapa tak serupakan cara pembunuhan? Habis nak liwat, siapa nak liwat? Juluk dengan cota, mana boleh? Kan haram, tak boleh buat macam tu. Juluk cota, tak senonoh tu. Maksud dia memang tak boleh keserupaan dan tembak je. Macam tu masalah tadi kes kita kata, orang tu bunuh, tikam, mati terus. Kalau waris si mati boleh reti bunuh, maka dibenarkan oleh mahkamah untuk dia buat sendiri. Tapi kalau dia tak reti, dia kena serah kepada orang yang reti. Pasal bimbang nanti kan, orang tu cucuk tikam sekali anak dia, mati terus. Dia cucuk, tak mati. Cucuk tak mati. 3 kali cucuk tak mati, tak boleh. Seksa pula, tak boleh. Pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, bila kamu nak membunuh, elokkan pembunuhan. Bila kamu nak menyembelih, elokkan penyembelihan. Tak boleh bunuh dengan cara macam tu. So that's why macam exit tadi tu, kalau keserupaan itu pasti boleh, baru dilaksanakan keserupaan. Jika tidak, tak boleh. Maka pampasan akan timbul. Dia akan tukar kepada pampasan, bukan kepada bentuk yang macam tu. Bahkan mungkin pampasan tu tinggilah, berapa banyak yang nak dibayar. Tapi dari asas untuk mesti sama. Itu kisos. Dan anggota tubuh ni kena jaga bab tu. Pasal ada orang salah faham. Dia kata orang tu patah gigi, patah. Dia tumbuk patah. Kita kena tumbuk patah balik. Kalau kita pandai tumbuk patah tak apa. Tumbuk tak patah, tak tumbuk sampai patah. Mana boleh? Patah. Tak patah dekat. Ataupun dia tumbuk kita patah sebatang. Kita tumbuk patah 3 batang. Tak boleh. Patah pergi palsu kan? Tak boleh. Dia masih sama. Dengan sebab itu, kalau tidak boleh keserupaan berlaku, tukar jadi pampasan. Itu kita akan bincang insyaAllah nanti. Pada minggu akan datang berkenaan dengan tajuk macam manakah bentuk-bentuk luka ni. Dekat buku kita ni tak cerita. Buku satu lagi tu cerita. Luka cala nampak isi. Cala berdarah. Cala tak berdarah. Luka sampai nampak tulang. Luka tak nampak tulang. Patah. Dan sebagainya dia akan ceritakan satu persatu. Ya. Yang saya cair tadi, kalau racun macam mana? Kalau racun, dia bunuh dengan racun, mati tak? Tak, kalau tak matilah bila. Kalau tak mati, kalau tak mati nanti tak boleh nak ni. Kalau dia kata pasal itu memang kita buat pada dia racun dan dia mati. Pasal orang kita katakan dia simbar racun atau bagi orang tu racun, orang tu kan nazak tapi tak mati. Kita bimbang kita mati kat dia mati terus. Jadi bila tak boleh keserupaan berlaku, stop. Mana kita akan denda dia dan sebagainya. Bahkan dalam kecederaan dia tu akan timbulkan tajuk lebam, bengkak, hampir mati kan, mati tapi tak mati. Kecederaan dengan menyebabkan mati dan sebagainya, luka kepala ke, luka badan ke, dia ada kadar yang berlainan. Kes baru ni kan, tu padri perempuan tu kena ragut. sekarang mati dah. Mati dah telan. Dia kena ragut kan? Dia kena ragut, maksudnya ketika ragut tu dia pegang beg dia. Kalau dalam Islam, kita kata macam dalam hadis Nabi SAW, seorang lelaki kata, Ya Rasulullah, dan saya Muslim, kita belajar itu, Ya Rasulullah, inna rajula ya'ti yuridu akhdha mali. Ada seorang lelaki tu datang nak ambil hartaku. Nabi kata pada sahabat tu, la tu'tih, jangan bagi dia. Ya Rasulullah, in qatalani. Kalau dia datang serang aku, Nabi kata qatilhu, lawan balik. Ya Rasulullah, in qatalani,
Dia kata, ya Rasulullah, kalau dia bunuh aku, dia kata, fa anta syahid. Dia kata, ya Rasulullah, in qataltu, kalau aku bunuh dia, fa huwa finnar, di dalam neraka. Itu satu guideline dari Islam. Anda ada harta, betul lah orang kata harta dengan nyawa, nyawa lagi mahal. Tapi dalam Islam anda tak diajar untuk serahkan budak-budak macam tu. Kalau anda rasa nak bersedekah, dia lepas dengan redha. Lepas dengan dia senyum, nak rampat saya ke? Ambil. Lepas dengan redha. Yang cerita, sedekah terus tanpa mintakan hukuman. Tapi kalau kata anda nak pertahankan, tak ada masalah. Dalam Islam anda mati pun pertahankan harta anda syahid. Tapi oleh kerana mati ni bukan Islam, tak ada syahid lah. Tapi kita kata memang lah macam benda tadi. Itu yang kita kata, kes ragut ini, hukuman dia, orang tu kena tangkap, dia tak ada hukum lain. Kalau hukum Islam, selesai masalah. Potong silang tau. Dia bukan potong sebelah, potong silang. Pasal dia panggil rompak. Dia bukan dipanggil sebagai, dia panggil hirabah. Ni, bilangan. Sini. Tak sampai sini. Tak, sini. Oh, sini. Sampai sini. Bahkan actually timbul tajuk, mana benda tu adalah penyelesaian. Allah Ta'ala tahu kenapa patut buat. Kayak kita orang tak takut. Dan mana orang tu masuk penjara 3-4 tahun keluar balik. Nanti berkenaan dengan pertahankan harta ni, saya ada kena juga lah. Kalau tengah semayang, kita letak barang kita ke depan, kalau ada orang ambil, kita boleh kejar dia. Bukan saya kejar, cekik dia boleh. Ya. Kalau terbalik, kita sambung semayang balik. Okey, masalah sambung pasal balik. Mazhab Syafi'i dua pendapat. Pendapat yang pertama, qaul qadim Imam Syafi'i, dengar orang kecemasan dan sebagainya, anda pergi tinggalkan, datang balik, sambung balik apa tindakan anda buat. Pendapat qaul qadim Imam Syafi'i ketika di Baghdad. Qaul jadid dia, semayangkan itu batalkan, ulang balik semula. Qaul jadid dia. Pasal actually dalam konteks ini, memang kita kata para sahabat dan Nabi SAW dahulu, kita kata memang kiblat tu dijaga. Even Nabi movement tu kiblat tak tinggalkan. Kalau dia kata baris kiblat je, dia keluar, anggap keluar. Pasal kaul yang qadim Imam Syafi'i macam tu. Maksudnya dia boleh tinggalkan dan datang balik kat situ. Tak ada masalah. Itu kaul lama dia. Dia dua pendapat lah dalam mazhab Syafi'i. Kaul yang jadi ketika di Mesir, kalau anda kata dah tinggalkan, pergi sibuk basikal hilang ke, curi ke, duit curi ke, ataupun tolong orang rumah kebakaran dan sebagainya, semayang tu dah kira batal, datang balik. Ada kata kaul kata pergi tinggalkan, jangan bercakap, dia boleh sambung balik semayang. Wallahu a'lam. Tapi asasnya kalau boleh batalkan semayang dan sudah semayang balik semula lepas tu. Kawan saya gimana? Dia handphone bawa dia sendiri kan? Orang tu ambil dari bawah. Tapi dia tak buat apa. sebab dia semayang, ada Melayu pula fahaman. Kalau semayang tu, walaupun kita tu, Oh, salah. Itu lah kenapa kena betulkan. Macam kadang-kadang soft lari, kawan sebelah datang dekat dia keras kepala. Kan? Dia diam je. Kawan dia hilang, kawan tu pergi kentut ke, pergi tandas kan. Soft kosong. Isikanlah. Dia tengok, dia diam. Aku khusyuk. Mana boleh? Geraklah penuh kan soft, tahu tak? Dia, orang kita tak faham. Dia ada pergerakan dibenarkan dalam solat, membetulkan soft. Bahkan macam Nabi kata, kalau dua benda dibunuh ketika solat, itu ular dan kalajengking. Kalau orang mencuri, samalah, kejarlah. Ular dan kalajengking anda boleh bunuh ketika dalam solat. Maka dalam masa sama benda tadi pun tak ada masalah, kejarlah. Kan? Tak ada masalah. Bukan benda tu menghilangkan kedudukan, bahkan ialah kecemasan. Sila tinggalkan. Macam bomba kan, dia tinggal kan. Nah, bomba tinggal. Mana boleh. Dengar bunyi siren pergi. Aku khusyuk. Oi, mai cepatlah. Kita nak pergi kejar ni. Allahu Akbar. Ini kau kata. konsep khusyuk kita ni kan, Melayu konsep khusyuk, sebab kita tak faham bahasa Arab kot. Itu khusyuk. Khusyuk ni sini tau. Khusyuk. Khusyuk ni maknanya bukan kita tak sedar benda. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Pasal orang Melayu kita dia gabungkan fahaman Islam dengan Sufism. Dan Sufism, orang semayang khusyuk tu dia panggil fana. Tak nampak apa dah, Allah Ta'ala aja ada. Sedangkan Nabi SAW dalam solat, kalau cucu dia panjat, tak ada macam Allahu Akbar, lantaklah kau siapa suka pandang jangan takut. Tak ada, Nabi kan duduk diam kan. Cucu dia panjat sampai puas, baru dia bangun. Bahkan sahabat Nabi SAW ada separuh tu kan ni, dia semayang kan. Bila Nabi sujud lama sangat, ingat dia mati, dia angkat kepala. Dia sujud balik. Nabi tak kata pada sahabat, siapa angkat kepala tadi solat balik. Tak ada. Movement yang kita kata perlu dalam solat tadi tak membatalkan solat. Kan, betulkan soft, apa contoh macam angkat cucu dan sebagainya, dokong cucu, tak ada masalah. Nampakkan soft pun tak tahu rendah menyanyikan. Bukan, langkah tu tak lebih 3 langkah. 1 2 3 batal. 1 2 3 batal kan. Itu masalah dia. Ini masalah fana tadi. Dan fana, orang Melayu kita dia gabungan. Dia belajar Islam tadi tu dengan Sufism yang fahaman. Jadi tak boleh ada benda lain kecuali Allah Ta'ala aja. Sedangkan Nabi SAW budak menangis, Nabi segerakan semayang, cepatkan.
Bahkan ada dalam para sahabat sendiri Nabi semayang, contoh Abdurrahman bin Auf. Kan Nabi pergi buang qada hajat. Orang ramai tak ada dan sebagainya, tolak dia jadi imam. Pasal Nabi lama sangat. So orang semayang. Tengah-tengah semayang, Nabi datang, dia perasan dia nak undur. Nabi bagi syarat suruh depan. Dan Nabi tak ada kata macam, kau macam mana kau boleh perasan aku datang tadi? Bukankah solat itu mesti dikhusyuk, tak boleh sedak? Nabi tak cakap yang tu. Khusyuk ni actually dia punya idea para ulama nyatakan macam ni. Pernah tapi tak tahu zaman tuan-tuan ada main game ke tidak. Main game, budak anak kita main game kan. Ngadap game, mak panggil. Li pergi kedai. Dengar. Ya mak, kejap lagi. Tangan gitu lagi. Li tolong bagi sekian. Dengar tak? Dengar. Tapi attention kita. Dia macam bawa kereta lah. Bawa kereta ni khusyuk, kena khusyuk. Maksud dia khusyuk tadi, lintasan akan datang. Kereta elok, cantik ke, perempuan cantik ke, jangan ikut. Mana kalau tertoleh, betulkan balik steering. Janganlah duduk diam. Ya, langgar accident lah. Masuk khusyuk tadi, attentif, faham tak? Dia berikan kepada perempuan. Lintasan akan datang, bukan kerja kita. Lintasan tu datang. Apa akan jadi depan jalan raya tu bukan kita minta. Macam ni, lintasan hati kita, apa akan terlintas, bukan kita minta. Ada orang kata jangan terlintas langsung, bukan kerja dia. Saya dengar siapa entah. Habib dalam televisyen. Dia mengajar dekat Setiawangsa. Dia kata hasanatul abrar, kebaikan untuk orang-orang yang hebat-hebat ni, sayyiat ada keburukan untuk orang-orang biasa. Okey. Untuk orang yang buat baik. Orang baik tengok abrar ni tinggi lagi. So dia kata contoh dalam solat. Kalau dalam tuan-tuan sekalian bila terlupa solat 3 atau 4, 2 atau 3, tuan-tuan ikut macam mana? Dia kata akan banner ambil yang kecil, nombor dan tambah kan, betul? Dia kata itu untuk orang awam. Tapi kami yang abrar ni, yang ni dia kata kena apa? Keluar semayang nanti ambil rotan pukul badan. Sebab apa? Macam mana boleh terlupa semayang? yang kelakar dia, yang ini Nabi ajar. Ini atuk dia ajar. Yang atuk dia ajar lagi hebat dia Nabi ajar. Nabi kata cuma kamu lupa semayang 2 ke 3, ambil nombor 2, tambah lagi apa yang kurang. Ambil nombor kecil. Ini Nabi ajar. Datang dia, tak cukup. Macam mana boleh lupa solat? Ambil rotan, sebat badan sendiri. Siapa ajar? Ini masalah dia. Tapi dia kata ini adalah qada terbaik. Mana ada? Yang Nabi SAW pernah solat duhur 2 rakaat. Ya, saya. Nabi bangun, tak sebat badan pun. Tak ada sebat badan, tak ada sebat pada sahabat. Tak? Ini masalah dia, kena belajar. Yang Nabi ajar tu yang terbaik. So sebab kenapa betulkan balik idea of khusyuk, idea of sedar solat tadi macam mana dan sebagainya, itu kena belajar betul-betul. InsyaAllah kalau kita dah lepas nanti kita akan sambung kemudian lah. Kalau sempat kita ulang balik buku nanti atau buku satu lagi, kita akan start balik. Baik, berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi alamin. Subhanallah, hamdi, syukur, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.